أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا وعلمتنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang dihormati Syekh Ruak dan juga timbalannya, EJKT Ruak, tuan-tuan guru untuk ilmu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung dalam pembacaan kita dalam kitab Qatrun Nada yang dikarang oleh Ibn Hisham rahimahullah, yang kita masuk insyaAllah pada muka surat 48 kalau Darul Talaq ataupun bab dalam bab dia punya matan dia, wal kalamu lafzun mufidun. Betul kan siapa yang silap kan? Wal kalamu dalam wal kalama kalamu la wa amma lamma fa inna wa kalamu wa amal harfu wa amal kalamu wal kalamu tu istinah wa istinah wa jami'ul huruf mabniha wal kalamu lafzun mufidun. Kalau siapa yang salah tu betul kan baris wal kalamu lafzun mufidun. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhina fi darain amin. Wal kalamu lafzun mufidun. Jadi kita bincang pasal bab kalam. Kalam kita dah bincangkan sebelum ni, mengatakan bahawa kalam dia mesti lafaz yang memberikan faham. Maknanya dia merangkumi kepada ayat walaupun dua perkataan, tapi mampu yahsul sukutu alaih atau yahsul sukutu alaih, yang boleh kita diam padanya, ataupun orang yang bercakap itu boleh dia diam pada perkataan itu, maka menunjukkan bahawa perkataan itu adalah memberi faham. Ataupun yahsul sukutu alaih itu maksudnya orang yang mendengar itu mustami' ataupun sami' tak perlu bertanya apa yang dimaksudkan. Jadi kalam di sini jumlah mufidah, dan jumlah ini mestilah terbahagi kepada dua kan, sama ada khabari ataupun insya'i. Okey, insya'i adalah jumlah yang menunjukkan pada talab ataupun seumpamanya. Khabari yang menunjukkan ada boleh kita menerima ataupun boleh kita menilai sama ada dia ada penipuan ataupun tidak, ataupun ada kebenaran ataupun tidak ada kebenaran. Ataupun insya'i ni maknanya perkataan itu tak diwujudkan, tidak ada pun sebelum ni. Man diinsyakan, insya' maknanya diwujudkan kan. Diwujudkan untuk apa? Pada mustaqbal lah. Sebab tu dia adalah menunjukkan pada pertanyaan, menunjukkan pada harapan dan sebagainya. Itu dipanggil insya' kan. Walaupun dia punya istilah dia ataupun ta'arif dia menunjukkan bahawa dia khabar, iaitu yang tidak mengandungi penipuan ataupun sidq. Tapi dia ada insya', maknanya diwujudkan pada masa hadapan. Jadi kalam yang dimaksudkan di sini adalah kalam yang mufid. Jadi lamma anhaitu, selepas mana aku menyebut al-qaul, maknanya syarahan lah, ataupun perbahasan dalam fil kalimah, dalam bab kalimah, dan aku mengatakan bahawa kalimah itu aqsamuha ats-tsalatsatu, pembahagian kalimah itu terbahagi kepada 3. Syara' tu aku bermula dalam mentafsirkan apa itu kalam, itu dalam dia punya matan lah. Fadzakartu, kemudian aku menyebut annahu ibaratun 'anil lafzil mufid, itu lafaz yang memberi faham. Lafaz memberi faham maknanya dia merangkumi kepada percakapan yang memberi faham lah. Wa na'ni bil lafz, yang akan kami maksudkan dengan lafaz adalah au-sauta al-mustamila ala ba'd al-huruf, iaitu suatu suara yang mengandungi kepada sebahagian huruf. Au ma huwa fi quwwati dhalik, yang mana mempunyai kekuatan seperti huruf tersebut kan. Dalam biasa dalam kalau kita belajar ilmu tauhid diguna bil quwwah dengan bil fi'l. Mana quwwah ni maknanya bukan tak diwujudkan lagi lah, tapi dia adalah seperti mana kekuatan itu. Seperti mana kita kata pedang kan, pedang itu mampu untuk membelah walaupun dia duduk di dalam rind ataupun dalam sarung kan. Jadi menunjukkan bahawa itulah membelah itu dengan bil quwwah. Tapi bila dia boleh membelah maka dipanggil bil fi'l. Ini maknanya istilah-istilah yang digunakan oleh ulama lah. Jadi fil quwwah maknanya dalam dia mempunyai kekuatan seperti mana untuk mendatangkan
lafaz tersebut ataupun makna tersebut, walaupun dia datang mungkin dalam keadaan huruf. Contohnya dia kata fal awwal nahwu rajulun, seperti mana rajulin, nahwu rajulin boleh, rajulun boleh kan, kata rajulin lah mudah sebab tidak ada hikayah kan. Rajulin, nahwu rajulin aw farasin, itu dengan huruf yang mengandungi sebahagian huruf, atau fil quwwah kad dhamir. Wasani, sani itu quwwah, wasani quwwah itu kad dhamir, seperti dhamir al mustatir. Jadi dia tidak ada langsung perkataan dia langsung, lafaz tak ada, tapi seolah-olah dia kekuatan dia seperti lafaz. Jadi seperti apa? Idrib, izhab. Jadi di dalam itu ada anta lah, ataupun izhab pun ada anta. Idrib anta, izhab anta. Al-muqaddar, yang boleh ditakdirkan dengan biqaulika anta. Jadi wa na'ni bil mufid, dan kami maksudkan dengan mufid ma yasihhu al-iktifa'u bihi, yang mana mencukupi dengannya, iaitu mencukupi dengan kalam tersebut ataupun lafaz tersebut. Fanahwu sebagai contoh, dia kata qama zaidun, maka dianggap sebagai kalamun. Jadi qama zaidun, jumlah di situ adalah mubtada lah kan, kalamun kita anggap sebagai kalam. Li'annahu lafzun, kerana dia adalah lafaz yasihhu al-iktifa'u bihi, yang mana kita boleh mencukupi padanya. Wa idza katabta, jika kamu menulis zaidun qa'imun masalan falaysa bikalam, ini perbahasan ulama lah, sebab bila tidak bercakap itu tak dibincangkan oleh ulama nahwu. Dia kena bercakap dulu baru dianggap sebagai ulama nahwu, dan kena ada maksud, dan ada qasid pula, kena ada qasid pula, kena ada bertujuan pula. Sebab apa? Tidak menjadikan lagu, tidak menjadikan perkataan itu perkataan yang main-main. Itu semua dah diletakkan kaid dalam ulama. Jadi orang tidur kalau bercakap tak dianggap sebagai kalam mufid. Ini mesti sedar dan mesti bertujuan. Li'annahu wa in sahha al-iktifa'u bihi, walaupun cukup untuk kita mendatangkan dia sebagai jumlah, dia kata lakinnahu laisa bilafz, tetapi dia bukannya lafaz. Mana perkataan penulisan itu zaidun qa'imun dalam penulisan tak dianggap sebagai lafaz. Kerana apa? Sebab tidak dicakap lah. Wa kadzalika idza asyarta, begitu juga jika kamu menunjukkan. Dia panggil apa? Dawali dawal, dia panggil dawali dawal, dia panggil dawal. Dawal ni 4 lah, dawal kan, dawal dipanggil nusuk, khat, ramz kan, isyarah, 5. Satu panggil okta. Okta ni apa? Ni okta, dipanggil apa? Dawal, dipanggil dawal kan. Isyarat ada khamsah kan, 5 dawal kan. Isyarat, lafz, silap lah, isyarat, ramz, kemudian apa tu, nusuk kan. Nusuk tu anak apa, tanda arah lah, tanda arah panggil nusuk kan, ke kanan kan, tanda kanan ke kiri tu macam signal lah, nusuk lah. Kemudian uqda ni yang ni lah, kata apa, isyarah kan, ke khat garisan, itu dia panggil dawal. Mungkin dalam kalau makulat boleh dia belajar lah, tapi Arab bukan para ulama masuk semua dia panggil masuk semua, dia panggil dawal. Wa kadzalika idza asyar, sebab apa nak maksudkan bahawa dia tidak dipanggil kalam, itu yang nak maksudkan 5 ni tidak dipanggil sebagai kalam, dipanggil sebagai dawal, maknanya yang menunjukkan saja, dia tidak memberikan kalam. Idza asyarta ila ahadi bil qiyam aw al qu'ud falaysa bi kalam li'annahu laysa bil lafz. Jadi mudahnya kalam ini, dia mesti jumlah yang mufidah. Dan kalau datang satu perkataan, kita kena takdir lah. Takdir maknanya kita kena takdirkan sama ada dua kalam lah. Okey, kita kena takdir dua kalam. Jadi dua kalam tu dia akan sebut selepas ni, sama ada isim dengan isim ataupun isim dengan fi'il. Isim dengan harf tak ada, walaupun boleh dia katakan contohnya ya Muhammadu, tetapi dia adalah di bawah dia boleh ditakwilkan kepada kalimah juga, iaitu nadaitu Muhammadu, nadaitu Muhammadan, ya Muhammadu nadaitu Muhammadan, ditakwilkan kepada kalimah juga, bukan harf. Maknanya tak boleh lah ala kuliah. Dari segi makna boleh, dari segi lafaz boleh, tetapi dari segi makna tak boleh. Makna terpaksa juga kita kaitkan dengan kalimat fi'il ataupun kalimat isim.
Tapi kalau di satu perkataan, contoh macam kita kata depan-depan, contoh kita kata apa dia? Contohnya syarah ataupun asyarah dia tiba. Kita boleh takwilkan kepada sama ada dia mansub ataupun dia majrur ataupun dia marfu' saja. Tak boleh kita takwilkan dia kepada majrur lah. Tak boleh majrur. Sebab apa majrur ni? Sebab bila buang harfu jar, maka dia apa dia? Naz'i harfu khafid. Bila naz'i harfu khafid, maknanya kita buang harfu jar, dia akan jadi mansub. Dan sebab tu sebagai ulama mengatakan bahawa zaraf tu sebenarnya dia adalah naz'i harfu khafid. Zaraf adalah naz'i harfu khafid sebab dia ada makna fi di situ. Kan, dia ada makna fi. Jadi kita boleh takwil kepada marfu', mana kita jadikan dia sebagai hadza syarhun, sebagai hadza asyarhu sebagai contoh, ataupun asyarhu kaza-kaza sebagai contoh, ataupun kita boleh kata qara'tu asyarha, boleh jadikan sebagai mansub, tapi kita tak boleh mentakdirkan sebagai majrur. Ini yang kukuh lah. Walaupun ada kata boleh, tapi tak boleh lah. Mudah ceritanya tak boleh. Maknanya kalau siapa mentakdirkan asyarihi tiba-tiba, itu masalah. Maknanya dia boleh takdir asyarha, boleh takdir asyarhu. Wa aqallu i'tilaf. Jadi wa aqallu i'tilafi min asmain. Paling kurang dia punya bercantum lah. I'tilaf ni dia lebih akhaf daripada murakkab lah. Dia lebih akhaf daripada murakkab. Sebab apa? Murakkab ni lebih aam, dia lebih aam. Semua dia bermakna kalimah pun apa ataupun harf pun dipanggil murakkab. Tetapi kalau i'tilaf ni dia adalah kalimah dengan kalimah. Sebab tu dia menggunakan perkataan i'tilaf. Wa qallu i'tilafi min asmain, iaitu paling kurang i'tilaf itu datang daripada dua isim. Ka Zaidun qa'imun ataupun fi'lin wasmin. Ka qama Zaidun. Syarah. Suwarut ta'lifil kalam sittun. Jadi contoh tercantumnya kalam itu ada 6. Contoh-contoh ataupun jenis-jenis cantuman kalam itu ada 6. Wa dzalika li'annahu yata'allafu min asmain. Ini kerana sama ada itulah kita senang kan. Sama ada dia terkumpul ataupun tercantum daripada dua isim, ataupun tercantum daripada fi'il dan isim, ataupun tercantum daripada dua jumlah, ataupun tercantum daripada fi'il dan juga dua isim, ataupun tercantum daripada fi'il dan tiga isim, ataupun tercantum daripada fi'il dan 4 isim. Tengok, isim dia mampu menjadi satu saja. Maknanya kekuatan dia tak kuat untuk mewujudkan, ataupun kita kata dia panggil ta'addi lah. Sebab tu dia satu je. Berbeza dengan fi'il, dia boleh menta'addikan sampai 4 asma'. Dia boleh jadi amil kepada 4 asma'. Faham Dia boleh jadi amil kepada asma'. Beza dengan isim. Sebab itu isim apabila dia memiliki sifat fi'il, ataupun dia memiliki sifat huruf, pada ketika itulah dia boleh jadi amil. Kan? Dia amil. Itu pun kekuatan ni tidak seperti mana kekuatan fi'il. Dia boleh pergi pada 2 lah paling kurang. Maf'ul bih dia boleh pergi. Dia tak boleh pergi sampai 3 maf'ul. Maf'ul sani, maf'ul salis. Dia boleh pergi awal, sani, salis. Kalau fi'il, mana 3 maf'ul dia boleh pergi. Tapi kalau yang isim fi'il ataupun isim maf'ul dan sebagainya, atau dipanggil wasf, boleh ada satu saja. Jadi amat tilafuhu, manakala dia kata dia punya cantuman dia minasmain, maka dia ada 4 gambaran. Pertama, an yakuna, iaitu kedua-duanya lah isim dengan fi'il. Dua yakuna mubtada'an wa khabaran. Okey, jadi nun mahzuf lah sebab dia mansub. An yakuna mubtada'an wa khabaran, iaitu contohnya nahwu Zaidun qa'imun. Asalnya yang kedua pula, an yakuna, kedua-duanya mubtada'an wa fa'ilan sadda masaddal khabar. Mubtada' yang sepatutnya dia memerlukan khabar, tapi di sini dia lebih memerlukan kepada fa'il, dan fa'il ni pula menutup peranan khabar. Itu maksudnya sadda masaddal khabar, maknanya fa'il menutup peranan khabar.
Sebab pada ketika itu diperlukan bukanlah khabar, tetapi diperlukan adalah fa'il. Di ketika ini diperlukan adalah fa'il. Kemudian didatangkan aqaimun zaidan. Supaya apa? Supaya i'rab tu hanya satu wajah. I'rab tu boleh satu wajah. Kan? Ana sikit. Nanti kita masuk insya-Allah kan. Tapi kita buat permulaan. Ada buat. Kalau anda tak ra'i apa yang kalau laju tolong slow sikit lah kan. Kalau silap pun beritahu lah. Sama tu. Dia contohnya aqaimun. Dia syarat dia mesti sama ada depan dia istifham ataupun talab lah. Aqaimun zaid. Aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun dia boleh i'rab dua. Sama ada kita pertama kali kita i'rab hamzah istifham tak ada masalah lah sebab dia harf. Qaimun kita boleh i'rab dia adalah khabar muqaddam. Qaimun adalah khabar muqaddam. Zaidun kita boleh i'rab dia adalah mubtada muakhar. Dalam masa yang sama kita boleh i'rab juga qaimun adalah fa'il. Tidak fa'il lah. Mubtada. Qaimun adalah mubtada. Dan kita i'rab Zaidun adalah fa'il sadda masaddal khabar. Ini kalau ketika mana Zaidun itu adalah mufrad. Tetapi kalau aqaimun zaidan, dia tidak boleh i'rab kecuali satu wajah saja. Sebab apa? Sebab di sini kalau kita nak i'rab dia sebagai dia adalah fa'il, akan kita buat aqaimani. Asal tak ada lah masalah itu. Okey. Kalau ada pun dalam si Kufah lah. Aqaimun zaidan. Jadi di sini kita boleh i'rab satu wajah. Sebab apa? Sebab di sini adanya fa'il. Di sini adanya fa'il. Kemudian bagi Basrah, perbuatan tidak boleh mewujudkan fa'il ketika mana adanya fa'il. Dalam bahasa yang sama kita mengatakan bahawa fa'il tidak boleh wujud dua kali. Sebab apa? Sebab fa'il dah ada di sini, maka tidak boleh ada pada fa'il dia punya amil dia. Okey, jadi kita i'rab dia adalah qaimun, kita i'rab dia adalah mubtada. Jadi Zaidan kita i'rab dia adalah fa'il sadda masaddal khabar. Jadi siapa i'rab qaimun adalah khabar, dia salah. Salah selalu dari segi Basrah lah. Dari segi Basrah. Okey. Qaiman Zaidan tak ada lah. Tak ada. Dia ada dua saja lah. Anda tahu lah. Dia ada tiga lah. Kita buka sikit Satu dipanggil fa'il sadda masaddal khabar. Kemudian dipanggil hal sadda masadda khabar juga. Itu dua kan. Tapi ada khilaf ulama lah. Tapi rasa jumhur menggunakan hal sadda masaddal khabar. Kemudian ada satu lagi dipanggil syibih maf'ulun bih. Syibih maf'ulun bih. Itu nanti kita jumpa insyaAllah. Sebab pada ini dia tidak ada maf'ulun bih, tapi terpaksa wujudkan maf'ulun bih. Dia tak ada maf'ulun bih tapi terpaksa wujudkan maf'ulun bih. Maka dipanggil syibih maf'ulun bih. Dia bukan maf'ulun bih tapi syibih maf'ulun bih. Kita Basrah anak kamu kalau masuk Kufah apa anda pun tak dalam Kufah. Kufah pun tak baca kitab Kufah kan. Kita ambil yang jumhur kalau kita masuk dalam Ibn Aqil mungkin dia cerita sikit lah. Wa inna majaza zalika li'annahu fi quwwati qawlika, kerana dia mempunyai kekuatan seperti ayakumu az-zaidani. Sama saja ayat dia, ayakumu az-zaidani.
Okey, wa zalika kalamun tam, maka dia menjadikan kalam itu adalah kalam tam, kalam yang sempurna lah. La hajata lahu ila syai', maka tidak perlukan sesuatu untuk membantu dia untuk difahami. Fakadzalika hadha, begitu juga dalam perkara ini. Jadi dia tak perlukanlah pada khabar. Jadi kalam dia dah tam lah. Itu maksudnya, dia tak memerlukan juga pada khabar. Kemudian yang ketiga, an yakuna mubtada'an wa na'iban an fa'ilin sadda masaddal khabar. Kemudian mubtada' jaga naib fa'il, iaitu dia menggunakan mubtada' itu, dia menggunakan maf'ulun bih lah, menggunakan silap, dia menggunakan isim maf'ul, dia menggunakan isim maf'ul. Tadi dia menggunakan isim fa'il. Mubtada' dia adalah isim maf'ul, maka fa'il dia menjadi naib fa'il, ataupun pembuat dia menjadi naib fa'il. Amadrubun az-zaidani, jadi az-zaidani adalah naib fa'il, dia bukan fa'il. Jadi dia tu datangkan dengan az-zaidani supaya apa? Supaya tidak ada wajah dalam i'rab, ada satu wajah saja dalam i'rab. Kemudian yang keempat, iaitu yang dua lah, dua isim ni. Mana dua isim datang dalam empat wajah ayat. An yakuna isma fi'lin wa fa'ilahu, maka dua-duanya isim fi'il dan juga fa'il dia. Isim fi'il dan juga fa'il dia. Maknanya bila guna isim, contoh macam amin lah, amin apa semua, sah dan sebagainya, dia gunakan isim fi'il dan juga dia datangkan fa'il lah, isim fi'il mendatangkan fa'il. Contohnya hayhata al-aqiqu. Al-aqiqu nama bukit berada di Madinah celana. Ana masa dulu ni macam-macam terjemah al-aqiq ni. Ada kata batu aqiq, ada kata apa, tapi dia nama jabal dia nama jabal al-aqiq. Fayhat adalah ismu fi'il, yang maksud ba'udah, itu jauh. Al-aqiq adalah fa'il bihi, pada isim fa'il, isim fi'il. Yang kedua, wa amma i'tilafuhu min fi'lin wasmin falahu suratan, maka i'tilaf dia daripada min fi'il dan juga isim, dia ada dua surah. Ihdahuma, salah satu daripadanya, an yakuna lismu an yakuna lismu fa'ilan, nahwu qama zaidun, seperti mana qama zaidun. Wasaniya an yakuna lismu naiban anil fa'il, apabila kita gunakan majhul. Jadi di sini nampaknya maklum dengan majhul. Duriba zaidun. Okey, kalau ada yang tak faham, tanyalah kan. Makna bukan kamu memang kurang sikit lah, ada tapi kurang sikit meraihkan mubtadi' kan. Kita tunggulah juga. Kalau ada yang mubtadi' tu tak apa, tanya, jangan malu apa, abang-abang ni memang biasa. Wa amma i'tilafu minal jumlatain falahu suratan aidan, manakala dua jumlah pula, maka dia ada dua surah sahaja. Pertama, sama ada jumlatus syarat wal jaza'. Jumlatus syarat wal jaza' dipanggil ta'alluq lah kan, dia bergantung dia dengan jaza', itu memberikan dia kefahaman. Nahwu in qama zaidun, jika Zaid bangun, qumtu. Jadi syarat dia walaupun dia guna madhi, maksud dia mustaqbal kan, walaupun dia guna madhi, maksud dia adalah mustaqbal. Jika bangun Zaid, telah bangun Zaid, maka aku bangun, maknanya Zaid tak bangun lagi lah maksud dia gitu. Wasani, kemudian yang kedua pula, jumlata, dua jumlah qasam wa jawabi, dan jawab dia. Ahlifu billahi la zaidun qa'imun. Jadi la zaidun qa'imun adalah jawab kepada qasam. La zaidun qa'imun adalah jawab kepada qasam. Kemudian wa amma i'tilafu min fi'lin wasmain, tercantum pula daripada fi'il dan dua isim. Fa nahwu kana zaidun qa'iman. Jadi kana ni fi'il lah, walaupun dia nasikh, ataupun kita kata dia naqis. Naqis mana tidak sempurna. Naqis ni menyebabkan dia tidak menerima fa'il kan. Naqis kerana dia tidak menerima fa'il, tam kerana dia menerima fa'il. Jadi walaupun dia naqis, maknanya dia zaidun tu menjadi isim, tidak menjadi fa'il, tapi kana tu tetap juga dianggap sebagai fa'il. Kena faham lah, dia anggap juga sebagai fa'il. Itu kena tekan sikit lah. Itu dari segi mantik nahwu. Wa amma i'tilafu min fi'lin
wa salasati asma, manakala dicantum daripada fi'il dan 3 asma. Contohnya alimtu Zaidan fadilan. Alimtu Zaidan fadilan. Di sini dia memerlukan kepada 2 maf'ul bih. Kemudian wa amma tilafuhu min fi'lin wa arba'ati asma, manakala cantuman daripada fi'il dan 4 isim pula. A'lamtu, aku beritahu dia kata Zaidan kepada Zaid bahawasanya Amran kan fadilan, orang yang mulia kan. Di sini kena ikut tertib lah kan. Ada kata tak ikut tertib pun tak apa. Amran dia boleh jadi orang yang beritahu yang kita nak beritahu, tapi tidak menerima dari segi mantik lah. Ada ulama kata boleh tapi tidak menerima dari segi mantik. Mestilah kita melihat pada orang yang mula-mula. Contohnya macam kita kata apa, daraba Musa Isa kan. Kalau ikut kepada Basrah mestilah Musa daraba Isa, sebab dua-dua dia masalah kan. Siapa kita nak dia fa'il, sebab dia ada iltibas di situ, ada labs. Ada sebagian ulama kata boleh Isa bukan Musa, kalau itu yang dimaksudkan oleh mutakallim. Tapi biasanya mantik tak lari, lari lah dari segi mantiki, lari. Tapi kita pakai yang jumhur, maknanya kena ikut tertib. Fahadihi suarut ta'lif, maka ini adalah contoh-contoh ataupun gambar-gambaran yang tercantum. Jadi aqallu i'tilafi min asmain, di antara 2 nama atau di antara fi'il dengan isim, seperti mana yang aku telah sebut. Maksudnya tidak ada isim dengan harf atau fi'il dengan harf. Kalau ada perlu ditakdirkan, perlu ditakwilkan. Macam kita kata sebelum tadi lah, perlu ditakwilkan. Kama zakartu wa ma sarrahtu bihi, dan apa yang telah aku jelaskan ataupun aku telah jelaskanlah, aku sarihkan. Min anna zalika huwa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam, iaitu paling kurang yang dicantum daripadanya dianggap sebagai kalam. Wa huwa muradun nahwiyin, itulah yang dimaksudkan oleh nahwiyin ataupun keinginan yang diinginkan oleh nahwiyin. Sebab apa? Sebab tanpa kalimat yang sempurna maka ulama nahwu tak menjadi petikai lah, ataupun tak dibincangkan. Ulama nahwu bila bincangkan apabila kalimat itu sempurna ataupun kalam itu sempurna. Wa ibaratu ba'dihim, dan sebahagian daripada mereka tuhimu, membayangkan, dia kata alla yakuna illa min ismin aw min fi'lin wa ismin sahdin, seolah-olah membayangkan bahawa kalam itu terdiri daripada 2 nama dan fi'il dan isim sahaja. Sebenarnya dia ada 6 suar ataupun 6 aksam lah, yang menunjukkan bahawa bagaimana tercantumnya kalam itu. Okey, ini tak apalah, kita mudah kan. Fasl, boleh terang tentang jazak tu lagi tak? Jumlah syarat dan jazak. Cuma syarat dan jazak. Jazak tu faham? Jazak jawab lah. Jawab kepada jumlah syarat. Jawab kepada jumlah syarat. Jawab kepada jumlah syarat. Yang jumlah kosam tu bukan jumlah jazak lah. Dia ada jazak dengan jawab kan. Dia ada jazak dengan jawab. Dia ada jazak, dia ada jawab. Nanti kita akan masuk lah, anak mudah cerita lah kan. Dia ada 2 tu, jazak dengan jawab. Tak silap anak lah, Allah Allah, takut silap orang, takut silap. Kalau jumlah syarat dia jawab dan dia juga jazak. Dia jazak dan dia juga jawab. Tapi ada sebahagian ayat dia jazak saja, dia bukan jawab. Ada sebahagian dia juga jawab. Jazak ni maknanya dia membalas lah. Jawab ni sekadar jawab. Jazak tu maksud dia balas. Nanti kita akan masuk dalam nanti kita masuk dalam bab, ada bab tu dia jawab saja, dia tak ada jazak. Okey, baguslah terang yang tu kan. Fasl, anwa'ul i'rab arba'atun, jenis ni i'rab ada 4. Ini di sisi Basrah lah, bila sebut i'rab ni tu Basrah. Arba'atun raf'un wa nasbun fi ismin wa fi'lin. Nahwu, betul kan? Siapa yang buku sambungan betul kan? Nahwu Zaidun yaqumu. Jadi dia kata jenis-jenis i'rab ni ada 4. Rafa', nasab dan juga
pada isim dan juga fi'il. Maknanya dia kongsi lah, mustarak, rafa' dan juga nasab. Contohnya Zaidun yakumu. Jadi Zaidun menunjukkan kepada isim, yakumu menunjukkan pada fi'il. Dua-dua adalah marfu'. Inna Zaidan lan yakuma. Zaidan menunjukkan pada isim yang mansub, yakuma menunjukkan kepada fi'il yang mansub. Kemudian menunjukkan pada mukhtas pula, yang khusus kepada isim saja. Wa jarrun, jarrun hanya khusus kepada isim. Nahu Yazid, nahnu Zaidin, bi Zaidin, nahu bi Zaidin, dengan ada huruf ba lah. Dia tidak boleh tiba-tiba dia mansub, dia tiba-tiba dia majrur. Bi Zaidin. Wa jazmun fi fi'lin, dan juga khas khusus jazam ini kepada fi'il. Nahu lam yakum. Okey, nahu lam yakum. Jadi di sini kita tahu bahawa fi'il ni dia macam allergic betul dengan bagi bawah ni, kan? Sehingga kan walaupun datang ya mutakallim tu, didatangkan nun untuk dia, didatangkan nun dia supaya dia tidak berbagi bawah. Allergic ni dia dengan bagi bawah fi'il ni, kan? Sehingga datangkan nun untuk dia halang dia bagi bawah. Sebab tu dia panggil nun wiqayah, nun pendinding ataupun nun penghalang dia untuk berbaris bawah. Begitu juga dengan isim. Isim ni sebab apa dia tidak boleh menerima jazam? Kiasnya adalah kerana dia menerima tanwin. Bila menerima tanwin, maka tanwin itu bagi dia mati. Tanwin ni sebenarnya mim mati, nun mati. Jadi contohnya macam kalau dal mati, temungan nun mati menyebabkan dal tu hilang. Nak bunyi macam mana? Zahidun, kan? Dal tu mati, matikan dal tu. Kemudian tanwin nak temu pula. Ini mantik nahwu lah. Jadi Zaid, jadi menghilangkan huruf akhir. Sebab itu dia tidak boleh menerima sukun. Ini kata ulama lah. Sebab apa tidak menerima sukun? Sebab menyebabkan kalimah akhir dia hilang. Itu mantik nahwu. Fayurfa' bi dhammah, maka dimarfu'kan dengan dhammah, kemudian dinasabkan dengan fathah, kemudian dimajrurkan dengan kasrah. Maknanya fathah, dhammah apa semua adalah alamah. Dia adalah alamah. Sebab tu kalau kita tengok dari segi takrif yang mengatakan dari segi lafzi, dia mengatakan apa dia? I'rab ini adalah, ini takrif i'rab. Takrif i'rab adalah bi annahu lafziyun. Sila rafa' contohnya. Takrif rafa'. Takrif rafa' adalah rafa' bi annahu lafziyud dhammah. Ad-dhammah wa ma naba anha ala wajhi makhsus. Ataupun ar-rafa' itu adalah ad-dhammah. Ar-rafa' itu adalah dhammah. Ar-rafa' maksudnya adalah ad-dhammah. Ar-rafa' apa maksud ta'rif rafa'? Rafa' adalah ad-dhammatu wa ma naba anha ala wajhin makhsus. Itu ta'rif rafa'. Begitu juga dengan kasrah. Begitu juga dengan jar. Begitu juga dengan nasab. Kalau nasab contoh al-fathah wa ma naba anha ala wajhin makhsuf. Itu maksud nasab. Ta'rif kepada jar mana al-kasrah wa ma naba anha ala wajhin makhsus. Itu ta'rif lafzi. Ma'nawi pula dia panggil, contohnya ar-rafa' dia kata taghyirun makhsus, perubahan yang dikhususkan. Alamatuhu ad-dhammah. Taghyirun makhsus, alamatuhu ad-dhammah. Ad-dhammatu, alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha ala wajh makhsus. Begitu seterusnya. Ini adalah maknawi. Ini ta'rif maknawi. Kalau ta'rif lafzi dia terus sebut ar-rafa' adalah ad-dhammah. Ar-rafa' ad-dhammah, maknanya an-nasab adalah al-fathah, majrur atau al-jar adalah al-kasrah. Itu dari segi lafzi. Maknawi dikatakan taghyir makhsus alamatu ad-dhammah wa ma naba anha ala wajh makhsus. Itu dia punya perbezaan ta'rif ni. Tapi dia adalah, orang kata apa, ikhtilaf lafzi lah. Banyakkan ikhtilaf lafzi lah. Tak nampak ikhtilaf dia kuat sangat. Cuma ikhtilaf lafzi sajalah. La musyahata fi istilah, la musyahata fi istilah. Mana tidak ada pergaduhan lah.
Dan musyahah ni pergaduhan. Syarh al-i'rab. Dia kata asarun zahirun au muqaddarun. Jadi dia adalah kesan yang zahir ataupun muqaddar. Maknanya kita kata ada 3 kan. Zahir, muqaddar, satu lagi mahal. Ini dia ambil 2 saja, zahir dengan muqaddar. Yajlibuhul amil, yang dicapai ataupun yang dibuatlah, yang dilakukan oleh amil pada akhir kalimah. Fadzahir, maka zahir dia seperti kalladhi fi akhir zaidun, fi qaulika jaa zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Jaa zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Jadi zaidun, zaidan, zaidin itu menunjukkan dia adalah berubah dari segi lafaz. Wal muqaddar, yang muqaddar pula, maknanya tak nampak dari segi lafaz lah, tidak ada, sebab tidak nampak tanda di akhir kalimah. Wal muqaddar kalladhi fi akhir al-fata, seperti mana di akhir fata. Fi qaulika jaa al-fata wa ra'aitu al-fata wa marartu bil fata. Jadi tak nampak mana dia punya i'rab dia. Semua fata mereka. Jadi kita katakan bahawa sebab alif kan, alif tidak menerima baris. Fa innaka tuqaddar ad-dhammatu, fa innaka tuqaddiru ad-dhammata fil awal. Maka kamu mentakdirkan, dia kata kamu mentakdirkan dhammah pada yang pertama, pada fathah yang pertama lah. Kemudian al-fath wal fathata fi tsani, kemudian ja al-fathah, ra'aitul fathah yang kedua itu baris atas, wal kasrati baris bawah, itu marartu bil fatah. Li ta'azzur al-harakah, ta'azzur ni maknanya tidak menerima langsung. Ta'azzur ni maksud asalnya, ta'azzur ni alasan lah, maknanya dia ada alasan yang kukuh, maknanya dimaafkan lah. Ma'zur, hadza rajul ma'zur, maknanya bahasa mudah di sini kita terjemahkan apa dia, tak terima langsung, mustahil terima harakah. Li ta'azzur al-harakati fiha, sebab alif dia hanya berbaris mati. Alif hanyalah berbaris mati, dia tidak boleh menerima baris. Baris mati pun sebenarnya bukan baris kan, dia adalah alat tasamuh saja. Tasamuh saja kita mengatakan bahawa baris mati itu adalah baris, untuk kita sebut mudah. Jadi orang kata lah baris mati itu bukan baris, apa pula, apa ni pula kita jawab kan. Tapi sebenarnya baris mati ni adam harakah, dia bukan baris kan, dia bukan baris. Jadi alif hanya menerima mati, menerima baris mati, baris mati. Sebab apa? Contoh macam ba, a belakang tu adalah alif. Yang menerima a, i, u adalah, kita katakan sebelum ni adalah a, i, u adalah hamzah, bukannya alif. Alif tidak boleh menerima baris. A, i, u adalah hamzah. Sebab tu lama ada khilaf pula dalam alif tu kan, dalam huruf hijaiyah tu. Wazalika al-muqaddaru huwa al-i'rab, maka muqaddar itu adalah i'rab. Jadi i'rab ni boleh di-i'rabkan dengan lafaz ataupun di-i'rabkan dengan muqaddar. Sebab tu kita i'rab ni, kita i'rab fatah. Kita i'rab fatah contoh ja al-fatah, al-fatah fa'il marfu'un bid-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha lita'azzur. Lita'azzur ni maknanya tak boleh terima langsung. Kalau lisiqal maknanya boleh menerima tapi berat, maknanya tak terima tu untuk takhfif. Jadi bahasa Arab ni dia untuk dua kan, dua dia punya apa tu, dia panggil apa dia, manhaj, apa dia punya metod dia, metodologi dia adalah dia untuk ikhtisar dan juga untuk takhfif. Ikhtisar dan takhfif. Sebab tu bahasa Arab dia tak berulang. Kita pula dia baca tu masalah, dia kembali balik ke domain. Kadang-kadang dia cakap simple sangat, kita tak faham apa dia maksud kan. Dia kembalikan dengan domain ataupun ada muqaddar. Mana kalau bahasa Arab ni kalau boleh ditakdirkan memang kalau Syekh Yusri kata alim alamah lah. Kalau boleh mentakdirkan semua baca kitab-kitab Arab ni, boleh mentakdirkan semua, dia adalah alim wa alamah. Kita masalahnya nak mentakdirkan. Sebab tu kita bila kita tulis karangan, itu jadi masalah besar kita. Boleh tak takdir? Kita tak tahu boleh takdir ataupun tak. Kita main takdir kadang tak tepat dengan uslub Arab. Kalau kita tulis biasa boleh, Arab baca tahu ni bukannya uslub Arab ni ada uslub Melayu kan. Sebab apa? Sebab banyak sangat
tak takdir, ataupun tempat yang perlu datangkan kalimah, kita tak datangkan kalimah. Dan masalah besar sekali kita adalah alif lam. Alif lam memang masalah besar. Arab pun lah, bukan kita lah. Tapi kita lagi masalah. Wal i'rab jins. Jadi i'rab adalah jins. Jins kita dah kata sebelum ni bahawa dia adalah betul ma tahtahu asya' kan. Tahtahu asya', kemudian mukhtalif dari segi zat, mukhtalif dari segi mukhtalif dari segi naw', zat, yang mukhtalif dari segi zat, yang mukhtalif dari segi zat. Tahtahu anwa', dia ikhtilaf dari segi zat, dan dengan didatangkan dengan soalan ma, itu adalah jins. Jadi jins al-i'rab adalah jins. Di bawah dia adalah ar-rafa' wa nasab wal jar wal jazam. Jadi dia nak katakan bahawa rafa' itu adalah i'rab, nasab itu adalah i'rab, jar adalah i'rab, jazam adalah i'rab. Jadi bila kita sebut nasab, nanti kita akan tengok dalam masalah i'rab nanti. Bila sebut nasab je maka dia adalah mu'rab. Bila kita sebut jar je dia adalah mu'rab. Kalau kita sebut al-fathi, bahawa kita tahu dia adalah mabni. Dia sebut jar masab je dia adalah mu'rab. Contoh kita kata apa dia? Contoh ya Muhammadu kan. Ya tu kita i'rab dia adalah harfu nida lah. Muhammadu kita i'rab dia adalah munada mabni ala dhamm fi mahali nasb. Maknanya lafaz mabni tapi mahal mu'rab. Ana ulang lagi. Mabni ala dhamm fi mahali nasb. I'rab Muhammadu, ya Muhammadu tu mabni ala dhamm fi mahali nasb. Maknanya dia adalah lafaz dia mabni, mahal dia mu'rab. Faham eh? Mabni ala dhamm fi mahali nasb. Al-i'rab jenis qarib kan. Jenis safil lah punya. Qarib lah. Safil ataupun qarib. Maknanya laisa tahtahu asya', laisa tahtahu. Dia yang kalau mutawassit ni, dia tengah ni contoh macam apa? Macam nami, nami. Maknanya atas dia ada, bawah dia ada. Dia panggil mutawassit. Atas sekali apa? Jauhar lah. Ali kan. Jenis ali. Macam i'rab mutawassit lah. Ada lagi tak sebelum i'rab? Kita fikir pakai mantik lah. Kita kena fikir, balik rumah kita fikir. Wa hadhil anwa', maka jenis-jenis arba'ah ada 4 ni tanqasimu, terbahagi kepada 3 bahagian. Qismun yashtariku fihi al-asma' wal af'al, yang mana dia berkongsi pada isim dan juga af'al, iaitu huwa ar-raf'u wan nasbu. Taqul Zaidun yakumu, inna Zaidan lan yakuma. Jadi Zaidun yakumu, Zaidun menunjukkan kepada marfu'nya isim, yakum menunjukkan kepada marfu'nya fi'il. Inna Zaidan lan yakuma, Zaidan menunjukkan mansubnya inna, mansubnya isim, lan yakum menunjukkan mansubnya fi'il. Wa qismun yakhtassu bihi al-asma'u, yang mana kisim pula yang dikhususkan padanya pada asma'. Wa huwa al-jar, jadi jar hanyalah khusus pada isim. Marartu bi Zaidin. Wa qismun yakhtassu bihi al-af'alu wa huwa al-jazm. Taqul lam yakum, lam yakum dikhususkan, jazam dikhususkan kepada isim. Jadi dia hazafkan mana? Dia hazafkan waw lah, sebab itiqaq sakinah. Jadi dia hazafkan waw lah. Jadi kalau begitu juga bakal berlaku pada Zaid tadi. Jadi tak terus dihilangkan dal lah. Sebab dia menerima tanwin. Wa li hadhihi al-anwa' al-arba'ati alamatun. Jadi wa hadhihi al-anwa' al-arba'ati tu dia adalah khabar muqaddam lah. Alamatun adalah mubtada. Tadullu 'alaiha, ada tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya. Maknanya dia melihat kepada maknawi. Maknanya Ibn Hisham pegang adalah maknawi yang dia kata wa li hadhihi al-anwa' al-arba'ah, maknanya alamatun. Jadi menunjukkan dia adalah berpegang pada mazhab maknawi, dia tidak memegang pada mazhab lafzi. Tadullu 'alaiha wa hiya darban alamatun usul wa alamatun furu'. Siapa yang silap tu betul kan, ada alif situ wa alamatun furu'un. Fal alamatul usul arba'atun. Jadi alamat usul ada 4. Ad-dhammah
liraf'i wal fathah lin nasbi wal kasrah lil jar. Kemudian wa hadful harakah lil jazmi. Dia tak panggil mana adam harakah lah. Hadful harakah ni adam harakah lah, menghilangkan harakah untuk jazam. Wa qad musiltu kullaha, maka telah aku datangkan kesemuanya. Wal alamatul furu' al-furu' munhasiratun fi 7 abwab, ada 7 bab. Khamsatun fil asma' wasnani fil af'al, wasnani fil af'al. Jadi ada 7 semua. Okey, ada 7. Yang asal ni maknanya menunjukkan kepada apa dia? Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, majrur dengan kasrah, majzum dengan sukun. Kemudian berlaku pula dengan furu'. Furu' ni maknanya sama ada dengan huruf, sama ada dengan berubahnya harakah, sama ada hilangnya huruf ataupun hazafnya huruf. Jadi dia ada 6. Wa satamurru bika hadhil abwabu mufassalatan baban. Jadi akan datang kepada kamu bab-bab ini atau pintu-pintu ini secara terperinci, pintu ke pintu. Illa al-asma' as-sittah, wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa zumalin, faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya. Ya. Maknanya di belakang ni lah. Belakang ni illa ni maknanya yang 4 ni illa asma'ul sittah akan masuk lah lepas tu. Masuk pada yang lain lah. Pertama sekali illal asma'ul sittah, kecuali maknanya kecuali fara' lah, kecuali usul. Ini masuk fara' lah. Maknanya dia kembali kepada ni, dia kembali kepada sa' ni. Fayurfa'u bi dhamma wa yunsabu bi fathati wa yujaru bi kasratin wa yuzam bi hadfi harakah illal asma'us sittah. Okey, bukan daripada wa alamat illal asma'us sittah. Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa anuhu wa fuhu wa zumalin, faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujaru bil ya. Jadi asma'us sittah pertama kali kita panggil dia adalah alam mughalabah. Alam mughalabah ni bila kita sebut sesuatu itu, iktifak kita pada sesuatu itu, walaupun dia orang lain pun bernama dengan nama tu, walaupun orang lain bernama dengan nama tu. Contoh macam Al-Madinah. Al-Madinah ini bila kita sebut menunjukkan kepada Al-Madinah adalah Madinah Rasulullah SAW, walaupun dia adalah bandar. Jadi alam dia ghalabah, maknanya alam dengan masyhur lah, sebab dia masyhur, dia panggil alam bil ghalabah. Okey, begitu juga dengan asma'us sittah. Asma'us sittah ni, jadi ulama dikutip ada 6 nama ni, i'rab dia berbeza dengan nama-nama yang lain. Jadi dipanggil asma'us sittah ataupun asma' al-khamsah, melihat pada ulama yang jumpa dengan tak jumpa. Ada yang jumpa hanu, ada yang tak jumpa hanu. Dan 6 ini i'rab dia adalah i'rab dengan huruf, iaitu marfu' dengan waw, kemudian mansub dengan alif, kemudian majrur dengan ya. Okey, ini lugah yang fasih lah, lugah yang fasih, dan jumhur gunalah, walaupun ada sebahagian yang lain lah, tapi jumhur guna. Kemudian dia ada syarat apa dia? Dia ada syarat umum, syarat am, dia ada syarat khas. Syarat am ni dia mesti yang disebutkan ni akan sebut nanti, iaitu pertama dia mesti mufrad, maknanya dia tidak boleh musanna ataupun jamak. Yang kedua dia mesti mukabbarah, iaitu dia tidak boleh musaghar lah. Dia tidak boleh tasghir, tasghir. Contoh abi jadi ubay lah, kan, ukhay dan sebagainya. Dan dia tidak boleh juga, dia mesti mudhafah, tetapi dia ada qaid di situ, tidak boleh mudhafah kepada ya mutakallim. Bila dia mudhafah kepada ya mutakallim, maka dia jadi mu'rab. Tidak, dia jadi i'rab dengan lafaz, i'rab dengan lafaz. Dia tidak lagi i'rab dengan silap, dia i'rab dengan muqaddar
Maknanya dia i'rab dengan muqaddar dengan dhammah lah. Dia tidak i'rab dengan huruf. Maksud dia tidak i'rab dengan huruf. Itu syarat khas. Syarat am. Syarat khas kepada berlaku pada fu dengan zu. Syarat khas ada berlaku pada fu dengan zu. Fu dia mesti tidak ada mim lah pertama sekali. Tidak ada mim. Kalau ada mim famun, maka dia tak boleh di-i'rab. Itu syarat pada khas kepada huruf fu. Kemudian syarat kepada zu, sebab itu ada ulama mengatakan bahawa kalau eloknya didatangkan di sini zu yang mu'rab. Sebab tapi eloklah dia datang zu malim boleh juga, kan? Boleh juga, tapi boleh juga kait dengan zu yang mu'rab, zu mu'rabin ataupun al-mu'rab lah. Sebab dia ada satu lagi zu, dia panggil zu at-ta'i, daripada kabilah at-ta'i, yang mana dia menjadikan zu itu bermaksud al-lazi, kan? Bermaksud al-lazi, yang apabila dimaksud al-lazi dia menjadi mabni. Bila dia maksud al-lazi dia menjadi mabni. Walau macam mana keadaan pun dia adalah zu. Dan zu di sini bermaksud sahib. Zu mesti bermaksud sahib. Kemudian dia mesti mudhaf kepada bukan wasf. Bila nak sebut wasf tu maksudnya adalah isim fa'il, isim maf'ul, dan juga diberi lah sirah membuat apa, sirah mubalaghah, sifat musyabbahah dan sebagainya. Sebab kalau dia masuk zu, kalau kepada wasf dia akan jadi al-lazi lah. Dia masuk akan lazi. Sebab tu dia kalau dalam masa dalam ajrumiyah dia sebut mesti wasf. Dia mesti wasf. Sebab tu di sini zu malin dia bukan wasf. Kalau contohnya zu daribin, dia tu allazi yadribu lah. Dia sebut zu daribin maknanya allazi yadrib, kan? Sebab tu dia tak boleh masuk wasf. Ataupun zu madrub, kan? Zu madrub maknanya al-madrub lah maksudnya. Kemudian zu ini dia sebab dia ada makna, dia makna isim, maka dia menjadi isim lah. Ada ulama kata sebab makna dia isim maka dia menjadi isim. Kita baca. Qala musannif rahimahullah. Hadha huwa al-bab al-awwal mimma kharaja 'an al-asl. Ini adalah bab yang pertama yang terkeluar daripada asal, makna fara'. Wa huwa babul asma'i as-sittati. Dia adalah bab asma' sittah. Al-mu'tallah, bila kata mu'tallah maknanya dia cacat lah, alif, waw ataupun ya yang mati. Al-mudhafah maknanya dia perlu diidhafatkan. Tanpa idhafat dia tidak akan jadi asma' sittah. Tanpa diidhafatkan maka dia tidak jadi asma' sittah. Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhu mali. Fa innaha turfa'u bil waw niyabatan 'anil dhammah. Maka dimarfu'kan dengan waw menggantikan, niyabatan menggantikan kepada dhammah. Jadi kita tahu dia muqaddarah ada juga dengan niyabah, niyabatan 'anil dhammah. Wa tunsabu bil alif niyabatan 'anil fathah. Jadi kita i'rab macam tu jugalah. Wa tujarru bil ya niyabatan 'anil kasrah, iaitu majrur dengan ya yang menggantikan baris bawah. Taqul ja'ani abuhu, iaitu waw itu menunjukkan dia adalah marfu'. Ra'aitu abahu, alif itu menunjukkan dia adalah mansub. Marartu bi abihi, ya itu menunjukkan dia adalah majrur. Wa kadzalika al-qaul fil baqi. Wa syartu i'rab hadhihi al-asma', maka syarat mengi'rabkan asma' ini, dia ada syarat dia, bil huruf al-mazkurah salah satu umur. Yang pertama dia mesti mufrad. An takuna mufradatan. Falau kanat musannatan, kalau dia musannah, u'ribat bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Itu kepada abu dengan akhu dengan hamu. Boleh juga hanu boleh. Fu dengan fu dia lain sikit lah. Sebab fu dia punya apa nama? Dia punya musanna dia adalah fawa ataupun fawai. Fawai ataupun fawa, sama lah, boleh juga. Okey, boleh juga i'rabkan fawa, tapi zu pun sama jugalah, i'rabkan dengan alif dengan nun, i'rabkan dengan alif dengan nun. Kita ada masalah musanna. Musanna i'rabkan dengan alif ataupun ya, samalah. Semua sama, tidak ada kecuali. Iaitu jadilah abawani, akhawani, hamawani,
Kemudian hanani ataupun hanawa ni melihat kepada maksur ataupun dia adalah tam. Hanawani boleh, hanawani. Kemudian fu sebab dia mesti apa, dia mesti mudhaf kan, fawa ataupun fawai. Kemudian jadi fawaihi ataupun fawaihu lah kan, fawahu ataupun fawaihu. Kemudian zawa ataupun zawai, zawa ataupun zawai. Zawa ketika mana dia marfu', zawai ketika mana dia mansub. Okey, semua boleh. Jadi dia kata wa'riba bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban kama tu'rabu kullu tasniyah, semua tasniyah. Taqul ja'ani abawani wa ra'aitu abawaini wa maratu bi awawaini. Wa in kanat majmu'atan, jika di majmu' atau jamak jamak taksir, sebab ada sebahagian boleh jamak taksir saja, tak boleh jamak muzakkar jamak muzakkar salim. Contohnya dia kata u'riba bil harakat, maka diarabkan dengan harakat alal as, ka qaulika ja'ani aba'uka wa ra'aitu aba'aka wa maratu bi aba'ika. Ini begitu juga dengan apa tu ikhwah, bila dia jamakkan, bila jamak taksir dia diarabkan dengan, dia dijamakkan dengan apa, ikhwah kan, jadi ikhwah ataupun ikhwan kan, ikhwan ikhwan ataupun ikhwah. Okay? Ikhwah ataupun ikhwan adalah jamak taksir. Ataupun ikhwan tu bukan jamak taksir, dia panggil apa, mulhaq kan, mulhaq, jamak muannas salim kan. Betul kan, akhuna ikhwan bukan akhawan betul lah, ikhwan. Ikhwaini ikhwaini adalah betul lah ya, ikhwah adalah jamak taksir, betul lah, jamak taksir ikhwan. Ikhwah adalah jamak taksir, ikhwan jamak taksir juga kan, ikhwan adalah jamak taksir juga. Dia boleh jamak muzakkar salim, ada jamak muzakkar salim. Mana rasa dalam ajrumiyah ada dalam disebut akhawan tak pasti. Khair. Jadi ikhwan dengan ikhwah dua-dua adalah jamak taksir. Jadi dia kata ra'aitu aba'aka wa maratu bi aba'ika wa in kanat majmu'atan, jika dia majmu' jam'a tashih, jika dia majmu' dengan jamak tashih, maknanya jamak muzakkar salim lah. Di sini dia panggil apa, sabil tasammuh lah, dia panggil sabil tasammuh. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, sebab dia lari syarat. Sebab syarat jamak salim ni mesti apa, dia mesti jamik dan dia mesti jamik, dia panggil jamik ataupun sifat. Jadi ab dia bukan jamik dan dia bukan juga sifat. Jamik ni alam lah, dia bukan alam dan dia bukan sifat. Jadi ab ni nama, ab adalah nama, maka dia tidak mendapati kepada i'rab muzakkar salim, maka dia di sini disebut apa dia, ala sabil tasammuh, ala sabil tasammuh, yang sebenarnya dia adalah mulhaq. Abuna adalah mulhaq, jadi akhuna lah, abuna, okey, abuna ataupun abina, abina, jadi akhina, akhuna, jadi akhina kan. Boleh rasa boleh akhuna dengan akhina, rasa boleh dua-dua tu boleh. Kemudian contoh dia kata takul ja'ani abuna wa ra'aitu abina wa maratu bi abina. Jadi ini adalah mulhaq jamak muzakkar salim. Wa lam yujma' minha hadzal jama', maka tidak dijamakkan dengan jamak ini kecuali al-ab wal akh wal hamu. Dia kata mana i'rab dia, i'rab jamak dengan jamak sahih. Maknanya boleh tadi kita kata hamuna dia, betul lah, kata betul lah. Akhuna dengan akhina boleh, betul lah. Ikhwan tu jamak taksir, tapi boleh akhuna boleh, akhina boleh, hamuna boleh, hamina boleh kan? Hamuna boleh, hamina boleh. Asani
antakuna mukabbaratan. Jadi tapi semua-semua tu dia bukan jamak muzakkar salim. Dia adalah mulhaq. Dia mulhaq, tak menepati syarat. Kemudian yang kedua, antakuna mukabbaratan, dia mesti apa? Dia mesti besar lah, lafaz besar, maknanya tidak kecil. Falau sughirta, jika kamu kecilkan, u'riba bil harakat, maka kamu i'rabkan dengan harakat, itu dengan baris. Contohnya, ja'ani abayyuka wa ra'aitu abayyaka, maratu bi sila abay pula, ubay. Ja'ani ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka, maratu bi ubayyika, ubay. Jadi ukhay dengan humay dan sebagainya. Okey. As-salis, kemudian yang ketiga, antakuna mudhafatan, dia mesti bersandarkan lah. Mudhaf, dia mesti disandarkan. Asalnya mudhaf ni kita kata ayat yang kalimat yang tak lengkap lah, dimemerlukan kepada kalimat lain untuk melengkapkan dia. Biasanya begitulah maksudnya. Cumanya kalau bahasa umumnya dia terbagi pada dua kan. Sama ada dia panggil apa ni? Dia panggil mahad ataupun ghair mahad. Mahad mana solid. Mahad tu solid lah. Solid mudhafah dengan bukan solid mudhafah. Ataupun dipanggil lafzi dengan maknawi. Maknawi itu adalah mahad. Maknawi itu adalah mahad. Lafzi itu adalah ghair mahad. Lafzi adalah ghair mahad. Macam mana nak tahu mahad dengan ghair mahad ni? Melihat kepada wasf dengan bukan wasf. Maknanya kalau mudhaf dengan mudhaf ilaih itu boleh menggantikan fi'il, maka dia adalah ghair mahad ataupun dipanggil lafzi. Contoh macam qatilun abaka ataupun qatilu abik, qatilu abi ataupun qatilu zaidin ataupun gulamu zaidin, bukan qatilu zaidin. Sama juga dengan yaqtul zaidan, kan? Sama dengan yaqtul zaidan. Jadi yang ada was yang boleh menggantikan fi'il, maka dipanggil lafzi ataupun dipanggil ghair mahad. Sebab lafaz sahaja dia adalah mudhaf, tetapi hakikat sebenarnya dia bukan mudhaf. Itu maksudnya. Berbeza dengan kita katakan dia adalah maknawi, makna dia mudhaf. Dia sendiri itu memerlukan kepada mudhaf ilaih untuk melengkapkan makna dia. Itu dipanggil maknawi. Sebab tu dipanggil mahad, makna solid di mudhafah. Memang dia memerlukan kepada sandaran. Tapi yang kedua itu boleh dipisahkan. Contoh macam qatil dengan Zaid, dipisahkan tak apa. Tapi gulamu Zaid tak boleh dipisahkan. Bila kita pisahkan, tak memberikan makna. Tak memberikan makna. Itu dipanggil pada mudhaf kan. Falau kanat mufradatan, kalau mudhaf itu mufradah, ghairu mudhafati. Kalau kanat mufradatan, maknanya mufradah di sini dia ada mufrad ni ada dua maksud kan. Ada maksud ke tiga maksud? Ada dua maksud. Tiga. Tak ingat. Mufrad sama ada berlawanan dengan jumlah. Mufrad yang ada berlawanan dengan jumlah. Maknanya jumlah ataupun mudhaf ilaih. Itu maksud dia. Jumlah ataupun berlawanan dengan mudhaf ilaih ataupun berlawanan dengan isnad lah. Itu maksud mufrad. Atau mufrad maksudnya berlawanan dengan musanna ataupun jamak. Ada tu lagi tak mufrad? Ada tu lagi yang rasa? Ada tiga saja mufrad. Ha? Itu masuk dalam jumlah lah. Masuk dalam jumlah. Ha? Mufrad dengan murakkab. Bukan itu. Mufrad itu mufrad yang berlawanan dengan murakkab, maknanya jumlahnya lah. Ini maksudnya mufrad di sini adalah mufrad yang berlawanan dengan murakkab ataupun mufrad yang berlawanan dengan jumlah. Satu lagi mufrad yang berlawanan dengan mufrad yang berlawanan dengan jamak ataupun musanna. Khair, yang tu dua tu lah. Kalau ada satu lagi, kalau ingat, kalau rasa macam ada satu lagi, kalau tak tahu nak silap. Oleh hadha syartul akhir, maka dengan syarat yang akhir ini syartun, dia ada syarat yang kena tak baca ya tabih. Nahu hadha abun, jadi uribat aidan bi harakat. Jika dia bukan dia mufrad, maknanya dia kalimat satu, tidak mudhafah, maka di'irabkan dengan harakat. Uribat aidan bil harakat. Contohnya hadza abun wa ra'aitu aban wa marartu bi abin, maka di'irab dengan asma' khamsah. Wa li hadha asy-syart al-akhir adalah syart
Dan syarat yang terakhir itu adanya syarat, iaitu an yakuna. Maknanya syarat terakhir ni ada syarat lagi, perlu ada qaid dah, perlu ada qaid. Syarat di sini maksudnya qaid dah, perlu dikaitkan lagi, iaitu an yakuna al mudhaf ilaihi ghaira ya mutakallim. Hendaklah mudhaf di sini bukan ya mutakallim. Fa in kana ya mutakallim, jika adanya ya mutakallim mu'ribat aidan bil harakat, nampak diarabkan dengan harakat, tetapi harakat itu lakinnaha takunu muqaddaratan, tetapi harakat itu menjadi muqaddarah. Contohnya taqul hadza abi wa ra'aitu abi wa marartu bi abi. Jadi kita i'rab dia hadza abi, abi kita i'rab marfu' bi dhammah al muqaddarah, mana min zuriha liistighal mahal, liistighal mahal di sini istighal ataupun liistighali harakati apa, liistighali munasabah, apa harakati munasabah, liistighal harakati munasabah. Begitu, ra'aitu abi wa marartu bi abi. Fayakunu akhiruha maksuran, maka di akhirnya adalah bagi bawah. Fil ahwal salasah, semua keadaan. Jadi ahwal salasah itu adalah munasabah. Wal harakat muqaddaratun fihi, dan kita dah bincanglah sebelum ni, kita dah maklumkan sebelum ni. Maknanya kita walau macam mana pun, walaupun dia berbaris bawah, tetap juga kita i'rab dengan muqaddarah, tetap juga di'rabkan dengan muqaddarah. Sebab apa? Sebab baris bawah itu adalah untuk menunjukkan muqaddarah atau untuk munasabah. Bukan baris bawah tu menunjukkan bahawa dia adalah majrur. Baris yang ada tu bukan untuk menunjukkan dia majrur. Okey. Sebab apa? Sebab dia perlu ada majrur itu untuk memberikan ya itu makna. Kalau tak mendatangkan makna. Kama tuqaddiru fi jami' al-sifat al-jami' al-asma' al-mudhafah ila al-ya. Contohnya nahu abi wa akhi wa hami wa gulami. Kemudian dia kata wastaghnaitu an ishtirati hadhihi syurut. Ni di mana ni disebut ni? Ana baca ni beberapa kali ana baca. Wastaghnaitu an ishtirati hadhihi syurut. Alhamdulillah dapat ke jawapan. Dia menunjukkan kepada matan dia ilal asma'u sittah, wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuzu malin, apa semua ni sampai wa tujaru bil ya ni, itu dimaksudkan. Wastaghnaitu, aku mencukupi, dia kata, daripada mensyaratkan dengan syarat ini. Maknanya dalam tatan ni kenapa tak datangkan syarat? Dalam matan ni kenapa dia tidak datangkan syarat? Anda kata benda apa pula dia sembang. Maknanya masa mengaji tu tak pasal benda ni. Masa belajar tu tak pasal benda ni. Masa yalah, masa baca dia baca pun mungkin kali ketiga ni saya baca ni. Oh, perasan apa disebut ni. Masa tak layan juga, tak layan nak ambil benda penting. Jadi bila kita mengajar beria sikit ni baru nampak sikit lah. Wastaghnaitu an ishtirak hadhihi syurut, itu di matan dia. Lafaztu biha, maka semua matan-matan ni datang. Lafaztu biha ni contoh-contoh yang didatangkan lah. Lafaztu biha maknanya contoh-contoh yang didatangkan, iaitu abu, akhu, amuha, itu mufradah dan juga mukabbarah, dan juga mudhafah, dan tidak ada pun mudhafah kepada ya mutakallim. Jadi tak perlu aku datangkan syarat. Ataupun dalam Suja'i ke dalam Alusi mengatakan bahawa lebih elok, dia kata lebih aula kalau Syekh mengatakan benda ni adalah ma'ruf, masyhur. Dia kata apa, li isya'ati biha, li isya'ati biha, sebab dia ma'ruf, dia kata. Balik boleh jamak salim kan illa al-akh wal akh wal hamur. Yang ni saja yang boleh di'rabkan dengan jamak tashih. Mana jamak muzakkar salim lah. Ada lagi kan? Mana selain itu tak boleh di'rabkan dengan jamak muzakkar salim lah. Hanun dia ada dua. Hanun ni ada masalah lah. Hanun tu mungkin juga boleh di'rabkan, mungkin Syekh wallah alam, tapi mana cari dalam Hanun dia boleh di'rabkan dengan jamak muzakkar salim. Hanuna dia boleh. Dia boleh i'rabkan. Sebab nak cari memang jumpa Hanuna. Tapi kalau Zu pun sama lah. Zu pun boleh juga di'rabkan dengan zakat salim. Tapi dia zawu, zawi. Zawu dengan zawi. Zawu ketika mana dia mafu', zawi ketika mana dia tapi fu tak boleh. Fu kita i'rab dengan afwah. Kita jamakkan dengan afwah. Anda tak tahu dia tak jamak muzakkar, tapi dia tak jumpa. Dia dijamakkan dengan afwah, datangkan dengan tu lah.
Wa inna ma qultu, kenapa dia kata aku menyebutkan hamuha? Jadi untuk menunjukkan di sini adalah keluarga sebelah lelaki. Keluarga sebelah lelaki, maknanya menantu isteri. Menantu isteri. Fa adaftu al-hama ila dhamir al-muannas, maka aku idafatkan hama itu kepada dhamir muannas, supaya aku menerangkan bahawa hama adalah adik-beradik suami kepada isteri, suami kepada perempuan, suami kepada isteri lah, seperti bapa dia dan pakcik dia dan juga sepupu dia, ibni ammihi kan, ibni ammihi, jadi abihi wa ammihi wa ibni ammihi, ala annahu, sebab dia kata kadang-kadang utliqa ala aqarib zaujah, boleh juga disebut kepada aqarib zaujah, maknanya menantu suami pula, menantu suami kan. Tapi dia nak tekankan di sini bahawa mungkin lebih kuat adalah menantu kepada isteri kan. Wal hanu, dan hanu belakir ismun yukna bihi anil asma'il ajnas, dia ada nama jins, seperti rajul dan juga faras, seperti rajul ataupun faras, nama sesuatu lah, ataupun selain daripadanya. Ada dikatakan bahawa amma yustaqbahu at-tasrih bihi, iaitu yustaqbahu ni maknanya apa, buruk dijelaskan tentang ni. Ada mengatakan bahawa dia adalah farj, khasatan ni bila di dulu akhir maka kita i'rab dia hal lah, tapi kalau dilepas biasa contohnya khasatan al-madrasata, khasatan jami'at al-azhar. Sebab khasatan ni kita i'rab dia lepas dia adalah maf'ul bih. Kalau datang selepas khasatan maka kita i'rab dia adalah maf'ul bih. Jadi itu maksud hanu lah kan. Cumanya hanu ni afsah dia adalah tanpa diarabkan dengan alif waw ya. Tanpa diarabkan dengan alif waw, itu afsah dia. Sebenarnya yang afsah dia adalah ja'a hanuka, ra'aitu hanaka, ra'aitu bihanika. Dia tidak ada, itu yang apa, yang afsahnya. Tapi sebab ada juga yang syaz, syaz mengatakan boleh dia, sebab tu dipanggilkan, kita baca bawah ni. Wal afsah isti'malul hani ka ghadin. Apa dia kata? Wal afsah isti'mal, menggunakan hani itu seperti mana perkataan ghadin. Idza tu'mila al-hanu ghaira mudafin kana bil ijma' manqusan, ay mahdhuf al-lam mu'raban bil harakat kasairi akhawatihi. Jadi jika digunakan idza stu'mila al-hanu, jika digunakan hanu itu yang bukan mudaf, jadi ijma' mengatakan bahawa dia adalah mangkus. Kana bil ijma' mangkusan iaitu apa dia? Iaitu menghazafkan lam dia, mahzufan lam. Maka di'irabkan dengan apa? Di'irabkan dengan harakat seperti mana adik-beradik dia. Taqul hadza hanun wa ra'aitu hanan wa marartu bihanin, kama taqul yu'jibuni ghadun wa asumu ghadan wa i'takaftu fi ghadin. Ini sama. Jadi ini dipanggil apa? Dipanggil mangkus. Kemudian wa idza stu'mila, jika digunakan mudhafan, fa jumhurul arab, maka jumhurul arab tasta'miluhu kadzalik, maka jumhur arab menggunakan begitu juga, iaitu dengan mangkus lah. Itu jumhur, mana afsah lah. Fatakul ja'a hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika, kama yaf'alun fi ghadika, seperti mana mereka lakukan. Yaf'alun ni mana mereka lah, mana warak lah, seperti mana warak melakukan pada ghadika.
wa ba'duhum yujrihi, iaitu menjadikan dia seperti mana dia kata mujra abin wa akhin, seperti mana kepada perkataan abin wa akhin. Fa yu'rib makna abin wa akhin makna asma' sittah lah, maka melakukan dia seperti mana i'rab asma' sittah. Fa yu'ribuhu, maka mereka i'rabkan, iaitu ulama lah, bil hurufi thalathah, dengan huruf yang 3 tadilah. Fa yaqul hadha hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bi hanika. Tapi dia adalah lorah yang sedikit, lorah qalilah, maknanya sikit sangat. Dijumpa oleh siapa? Dijumpa oleh Sibawih. Dijumpa oleh Sibawih. Walam yattali' alaihi al-Farra'. Farra' kita dah tahu dah, ulama pada Kufah lah, anak murid kepada Kisai Kufah kan. Zajaji, dia adalah murid kepada Abu Ishaq kan. Dia yang Zajaji Abu Qasim lah. Kita balik. Abu Qasim ke Abu Ishaq? Abu Ishaq Az-Zajaji, Abu Ishaq anak murid dia. Az-Zajaji anak murid kepada Abu Qasim. Abu Qasim adalah anak murid tok guru dia kan. Az-Zajjaj dia adalah, kalau ikutkan dia Baghdadi lah, kalau ikutkan dia adalah Basrah jugalah, Basrah, asal Basrah. Farra' adalah Kufah, dan Farra' adalah Kufah. Macam Akhfash, asal dia adalah Basrah, kemudian dia terpengaruh juga dengan Kufah, sebab dia pindah ke Kufah selepas tu. Kufah ni literal sikit lah, zahiri sikit. Fa asqatah, jadi dia buang, dia jatuhkan, maknanya dia buang. Siapa buang? Farra' dengan Zajaji. Zajaji adalah anak murid Zajaji adalah anak murid pada Zajjaj, iaitu Abu Qasim Abu Qasim anak murid Abu Qasim. Dia Abu Qasim. Jadi tok gua Abu Ishaq, mungkin pembuat botol kan. Dia kerja gitulah, pembuat botol. Dia ada cerita dia, lupa lah. Ada cerita dia. Sebab dulu kadang-kadang ada ulama ni dia kedekut, ataupun dia macam mana, dia kata tak silap Zajaji ke siapa, dia bagi duit pada nak belajar dengan orang ulama ni. Dia bagi duit sampai mati pun bagi, rasanya dia teruskan duit tu, 1 dinar dia bagi ke 1 dirham, lupa. Fa asqatah min iddati hazil asma' wa addaha 5. Jadi jatuhkan daripada bilangan yang 6, maka dia anggap bahawa ada 5 sahaja. Okey. Wal musanna, kita masuk dalam bab musanna. Qala musannif rahimahullah, wal musanna kazaidani. Jadi musanna itu seperti mana Zaidan. Kalau biasanya musanna ni dia mesti ada kalimat mufrad untuk jadikan dia sebagai musanna, itu baru dikatakan sebagai musanna. Kalau yang tidak ada mufrad, maka dianggap sebagai mulhaq. Sebab tu isnain dianggap sebagai mulhaq, qamarain dianggap sebagai mulhaq kan, ataupun apa lagi kita panggil qamarain, ataupun apa nama, Umarain semua tu adalah syaikhain, semua tu adalah mulhaq. Dan Az-Zaidan sepatutnya tidak boleh masuk alif lam. Maknanya ketika mana dia dinakirahkan dahulu, barulah dia boleh di alif lam. Sebab apa? Bila dia Zaidan, dia bila 2 orang, maka dia jadi nakirah. Kalau kecuali Az-Zaidan ini dia adalah isim alam. Kalau dia isim alam tak boleh masuk lah. Jadi Zaidan ni bukan isim alam, dia adalah nama nakirah. Sebab itu boleh masuk alif lam. Sebab alif lam ini dia adalah satu, kalau alif lam di ma'rifah, macam mana masuk 2 kali ma'rifah? Orang Arab tidak akan ada 2 tanda dalam satu kalimah. Tidak akan ada 2 tanda dalam satu kalimah. Nak tanda tu kuat kan? Sebab itu macam mudhaf. Sebab apa mudhaf tak masuk alif lam? Sebab dia menjadi ma'rifah disebabkan mudhaf ilaih. Maknanya dia menggantikan alif lam ketika mana dia diidhafatkan. Jadi sebab itu dikatakan dia silih berganti, dikatakan lah. Jadi Az-Zaidan dia adalah nakirah, dia bukannya ma'rifah, dia bukan isim alam lah. Sebab tu dimusannakan. Kalau dimusanna, didatangkan alif lam. Fa yurfa'u bil alif, maka dia marfu' dengan alif. Wa jama'ul muzakkar salim, dan jamak muzakkar salim az-zaiduna, begitu juga dengan zaiduna. Fa yurfa'u bil waw, maka dimarfu'kan dengan waw. Wa
Wa yujarrani wa yunsabani bil ya, dan dimajrur dan dimansub dengan ya. Dan kila dengan kilta, kila dengan kilta dia mulhaq kan, ma'a dhamir kal musanna, lepas tu dia kal musanna. Wa kadha ithnani wa ithnatani mutlaqa. Ini maknanya kal musanna, maknanya bersama dengan dhamir saja di i'rab dengan musanna. Tanpa dhamir maknanya isim zahir lah, isim zahir. Kalau isim zahir maka dia jadi i'rab maksur, i'rab maksur. I'rab apa dia? I'rab maksur. Dan musanna tidak ada qaid. Musanna tidak ada, isnan tidak ada qaid, dia mutlaqan. Tapi kalau kilta dengan kila dia ada qaid. Wa in rukiba, walaupun dia ditarkibkan, iaitu walaupun dia isna asyara kan, isnata asyara, isnata asyara, dia tetap juga mu'rab dengan musanna. Kemudian perkataan ulu wa ishruna wa akhawatuhu, dan adik-beradik dia, semua tu dia panggil mulhaq jamak muzakkar salim. Begitu juga dengan alamuna wa ahluna wa biluna wa araduna wa sinuna wa babuhu. Jadi bab sinuna ni maknanya dia menghazafkan huruf yang akhir, kemudian dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, sebab tu panggil wasinuna. Ya, wa banuna wa illiyuna wa shibuhu kal jam'i, dan seumpamanya seperti mana jamak. Illiyuna sebab dia adalah alam. Illiyun adalah alam kepada nama syurga Illiyun adalah nama syurga Al-babus sani, qala syarh wal babus salis mimma kharaja al-asl, yang terkeluar daripada asal, iaitu musanna dan juga jamak muzakkar salim. Disebut jamak muzakkar salim, kita sebut jamak musanna, kita sebut tadi dia punya syarat dia mesti ada mufrad. Jamak muzakkar salim dia ada dua kan, biasanya lah dia ada dua. Ada tulis sikit lah, boleh tulis sikit. Mana pen ni, kadang tak ingat lah, tapi kita cuba ingat. Ingat gambar-gambar. Jadi jamak muzakkar salim ni al-muzakkar as-salim. Jamak muzakkar salim ni dia ada dua kan, kita panggil dia jami' dengan sifat. Dia mesti ada dua, jami' dengan sifat. Jadi dia mesti apa dia? Dia mesti senang, jami' ni alam lah, alam. Okey, sifat ni sifat lah. Dia mesti muzakkar. Apa lagi? Dia mesti akil. Dia mesti apa lagi? Dia mesti tidak ada tak tanis. Apa? Tidak ada yang boleh khali lah, khali minat min tak tanis. Kemudian khali minal murakkab kan, minal murakkab. Murakkab ni murakkab apa dia? Murakkab masjid, murakkab masjid terkonfirm lah. Murakkab masjid kita nak i'rab dia dijamakkan di sana. Zu lah, zawa, zawu. Contohnya apa dia? Zawu Hadramaut. Sebab tak boleh buat Hadramautun, tak boleh. Jadi zu ni yang menggantikan dia i'rab dia, sebagai dia adalah sebagai apa ni? Sebagai dia adalah apa? I'rab muzakkar salim. Zu ni yang menolong untuk dia i'rab muzakkar salim. Kan? Kemudian i'rab apa dia? Lepas tu kemudian begitu juga dengan murakkab murakkab isnadi. Kan? Murakkab isnadi pun gitu juga. Isnadi. Zawu juga. Dia i'rab dengan zawu juga. Contohnya apa dia?
dal haq. Kalau semua dia nama dia jadul haq, Zawjadul haq. Nama dia semua. Kemudian satu lagi murakkab dia idhafi. Murakkab idhafi kalau ikut kufar dia boleh dua-dua kan, tapi dia kalau ikut mudhafi di depan dia saja. Contoh macam Abdullah kan, mana kita i'rab dia dah nanti jadi Ibadullah lah nanti kan, apa Abdul Rahman kan, ataupun dia jadi gitulah. Kalau murakkab idhafi di depan dia saja lah. Tengoklah kalimat apa kan. Patutnya abidun lah. Ini abidun boleh, abidun Ibad. Apa nama? Ada pun lupa. Tapi boleh depan saja. Abidun boleh, abidun. Boleh abidu ba. Abidu ba. Macam itulah. Baik. Jadi kalau idhafi, kalau yang murakkab di sini, hal murakkab ni maknanya isnadi dengan masjid ya. Kalau masjid dengan isnadi kita gunakan zaw. Kita tak boleh gunakan, kita tak boleh gunakan kalimat sendiri. Sebab kalimat sendiri tak ada jamak kan. Jadi kita gunakan zaw. Tak ada contoh macam mana? Macam Usama. Tak boleh ya. Macam Muawiyah. Tak boleh lah, dijamakkan dengan jamak muzakkar. Muzakkar salim kan. Akil tak apalah, muzakkar. Ada lagi tak? Ini lah, tak lupa. Tak taknis. Kemudian dan begitu juga yang ni, sifat ni dia kena semua ada kan. Muzakkar, akil, mutakallim, tak taknis. Cumanya ditambah apa dia? Ditambah tidak boleh wazan. Contohnya wazan sakran kan. Sakran jamak dia adalah sakra. Satu lagi ahmar kan. Dia punya tu hamra. Dua wazan ni tak boleh jadikan, tidak boleh jadikan. Satu lagi yang mana boleh pada lelaki dan boleh pada orang perempuan. Contohnya macam wazan ajuz, ataupun kita kata apa dia, jarih. Perkataan-perkataan ni adalah imra'atun jarih, rajulun pun jarih. Imra'atun ajuz, rajulun pun ajuz. Dia aguzah tu tak ada. Imra'ah aguzah tak ada. Dia aguz. Aguzah tu amiyah. Jadi yang sifat kepada lelaki dengan perempuan tak boleh. Sakran dengan sufra, dengan ahmar dengan hamra, tu ni wazan dia. Lepas tu yang lain ni sama dengan jami'. Boleh rujuk balik kita lah Jadi kazaidani wal umarani, wa jama'ul muzakkar salim seperti zaiduna wal umaruna. Amma al musanna fa innahu yurfa' bil alif niyabatan 'anil dhammah. Manakala musanna dia kata dimarfu' dengan alif menggantikan dhammah. Wa yujar wa yunsab bil ya' niyabatan 'anil kasrah. Wal fathatu taqul ja'ani az-zaidani wal fathah, wa taqul ja'ani az-zaidani ra'aitu az-zaidani wa marartu biz-zaidani. Wa hamalu alaihi fi dhalika arba'at alfaz. Hamalu ni maknanya mengkiaskan lah kan. Fi dhalika pada 4 lafaz. 2 lafaz dengan syarat, 2 lafaz tanpa syarat. Jangan ni tepat Jangan ni betul betul. Awal baca Quran ke benda lain.
Setengah jam pula. Ha? Setengah jam. Itulah awal bunyi biasanya 10 minit bunyi cakap bahasa Quran. Jadi maknanya hamalu di sini maknanya mulhaq lah. Hamalu di sini adalah mulhaq. Apa beza mulhaq dengan qiyas? Qiyas ni dia ada kawaid lah. Mulhaq ni dia tidak ada kawaid. Mulhaq ni biasanya dia dengan sama'i lah. Maknanya mulhaq ni maknanya kalimat tu memang dah ada macam tu lah. Itu panggil mulhaq. Kemudian tak tahu nak letak mana, maka duduk bawah, diletakkan bawah jamak muzakkar salim. Kalimat tu ada, kemudian diletakkan jamak muzakkar salim. Pada qiyas ni biasanya dia tak ada kalimah, tak ada. Kemudian dikaedahkan jadi macam tu. Macam tu lah kita faham. Ya. Itu beza mulhaq dengan qiyas. Jadi wa hamalu alaihi zalika arba'atu alfaz. Ada 4 lafaz yang mana dijadikan mulhaq. Pada mulhaq pada mulhaq musanna. 2 lafaz yang dengan syarat dan 2 lafaz tanpa syarat. 2 lafaz dengan syarat adalah kila dan kilta. Dan syartuhuma, dan syarat untuk menjadikan dia sebagai i'rab musanna adalah perlu pada mudhafan ila dhamir, bukan kepada zahir lah, lawan pada zahir. Taqul ja'ani kilahuma wa ra'aitu kilaihima marartu bi kilaihima, maka ketika ini di'irabkan dengan i'rab musanna. Fa in kana mudhafain ila zahir, jika dia mudhafain kepada lafaz kana bil alif ala kulli hal, maka di'irabkan dengan alif walau macam mana keadaan sekalipun, maknanya dengan maksur lah. Taqul ja'ani kila akhawaik, kila kulli hal, ja'ani kila, betul lah, kila akhawaika, ra'aitu kila akhawaika, maratu bi kila akhawaika. Maka fayakunu i'rabuhuma, maka i'rab kedua-duanya hina idzin bi harakatin muqaddaratin fil alif, pada alif tersebut, iaitu li'annahu maksuran, iaitu maksur seperti apa? Fata wal asa. Wa kadzal qawlu fil kilta, begitu juga dengan kilta, sama juga. Bila dia didhamirkan sahaja baru di'irab dengan musanna, bila dengan zahir maka di'irabkan dengan maksur. Jadi kilta huma raf'an, kiltaihima jarran wa nasban, kilta ukhtaika bil alif fil ahwali kulliha. Wal lafzani allazani bighairi syart, kemudian 2 lafaz tanpa syarat, iaitu isnan dengan isnatani. Taqul ja'ani isnani wa isnatani wa ra'aitu isnaini wa isnataini marartu bi isnaini wa isnataini. Fatu'ribuhuma, maka kamu i'rabkan dia i'rabal musanna, wa in kana ghaira mudhafain, walaupun dia tidak diidhafahkan tetap juga di'rabkan dengan musanna. Wa kadza tu'ribuhuma i'rabahu idza kana mudhafain dhamir, begitu juga di'rabkan dengan i'rab musanna. Hu tu kembali pada musanna, i'rabahu tu hu tu kembali pada musanna, walaupun idham mudhafan kepada dhamir. Contohnya isnahum lidzahir, pada dhamir, atau lidzahir pada zahir pula isna akhawaika. Ataupun murakkabain yang kita kata tarkib tadi kan, au ruk wa in rukiba ma'al asharah, ma'al asharah. Ja'ani isna ashara wa ra'aitu isnai ashara wa maraitu bi isnai ashara. Wa amma jam'ul muzakkar salim, jamak muzakkar salim fa innahu yurfa' bil waw wa yujar wa yunsab bil ya. Taqul ja'ani az-zaiduna wa ra'aitu az-zaidina wa marartu biz-zaidina. Okey, jadi beza dia dengan musanna. Musanna nun dia baris bawah, jamak dalam nun dia baris atas. Wa hamalu alaihi, maknanya dikiaskan jugalah fi zalika alfazan, ada beberapa lafaz. Minha ulu, qala Allah Ta'ala wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Jadi ulu di'irabkan dengan apa dia? Dia adalah fa'il. Wa alamatu raf'ihi adalah waw. Jadi waw di sini adalah tanda marfu', berbeza dengan fi'il. Berbeza dengan fi'il. Wa uli ya di sini adalah tanda mansub. Wa qala ta'ala inna fi dzalika la dzikra li ulil albab, maka ya itu adalah tanda majrur. Wa minha ahluna, jadi ahluna juga adalah mulhaq. Qala Allah Ta'ala syaghalatna amwaluna wa ahluna min awsati ma tut'imuna ahlikum ila ahlihim abada. Jadi yang pertama ahluna adalah fa'il, wasani iaitu ahlikum adalah maf'ul, yang ketiga ila ahlihim adalah majrur. Wa minha wabilun, jamak kepada wabil, iaitu maksudnya adalah matar ghazir yang lebat, hujan yang lebat lah. Dan di antaranya adalah aradun bitahrikir ra, dan boleh juga diiskankan ra tetapi darurat syair, darurah syair. Kalau yang biasa dipanggil ikhtiyari lah.
Syair lawan dia adalah nas. Yang kita baca ni nas lah, dipanggil nas. Maknanya nas ini yang tidak dia keluar daripada kawaid arud lah. Yang keluar daripada kawaid arud dipanggil nasr. Jadi kita baca ni dipanggil ikhtiar, mukhtar, mukhtar ataupun ikhtiar, ikhtiari. Lawan dia adalah darurah. Darurah adalah syair. Itu istilah. Wa minha sinuna, jadi wababuhu. Wa huwa kullu ismin, semua isim. Di bab dia lah. Sulasi, 3 perkataan, huzifat lamuhu, dihazafkan lam dia. Lam ni lam fi'il lah. Fa'ala, dihazafkan. Sinu ni maknanya dihazafkan huruf ta dia ataupun dihazafkan huruf waw dia ataupun dihazafkan huruf ha dia. Lam di sini ha ataupun waw. Wa uwidha anha, kemudian digantikan kepadanya ha ta'nis. Walam yukassar, tetapi tidak di jamak taksirkan. Tidak di jamak taksirkan. Yukassar di sini tidak di jamak taksirkan. Ala tara, tidakkah kamu lihat bahawa sanah asalnya adalah sanawun ataupun sanahun, dengan dalil qaulihim fil jama' alif wa ta, jama' alif dengan ta. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Masuk insya-Allah, kita cuba habiskan. laju sikit sebab ni rasanya basic sangat. Sanawat wa sanahat, ya. Jadi mesti menunjukkan bahawa dia kembalikan kepada asal lah. Sebab tu kembali pada asal, melihat kepada jamak, dan melihat kepada apa dia, melihat kepada masdar, melihat kepada fi'il mudhari' dia, melihat kepada sifat apa tu tasghir. Itu semua adalah cara-cara untuk mengembalikan kepada huruf asal dia, ataupun huruf asal yang dihilangkan ataupun ditukarkan. Aradu fi jam' taksir, maka mereka inginkan dalam jamak taksir ini an yaj'aluhu ala surati jam'il muzakkar salim, iaitu menjadikan dia dalam bentuk jamak muzakkar salim. Iaitu aku maksudkan adalah berakhir dengan waw dan nun raf'an, dan ya dengan nun jarran wa nasban. Liyakuna dzalika, kerana itu jabran lima fatahu, menutup. Jabran ni mana menutup, menutup, menampal lah. Jabran ni menampal. Ini dia punya alasan dia. Kerana dia tertinggal daripada apa? Kerana dia berlakunya hazafnya lam. Kerana hazafnya lam, maka diberikan dia untuk boleh menjamakkan dengan jamak muzakkar salim. Wa kadzalikal qaul fi nadhairihi, dan begitu juga dengan seumpamanya. Jadi dia ada 3 kan, kadang-kadang ada 4. Nadhir, mathil dengan syabih. Satu lagi nad, nid. Nid. Semua tu ada tu kan. Jadi contohnya idah jadi idun, aizah jadi aizun, subah jadi subun, qulah jadi qulun. Sama juga dengan sanah jadi sinun. Sanah jadi sinun. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahwu dzalik. Wa qala Allah taala alladzina ja'alul qur'ana 'udhin. Begitu juga anil yamini wa anil shimali 'izin. Dan di antara juga dia kata yuhamida ala jam'il muzakkar salim fil i'rab. Faham Ana laju ni. Dalam i'rab seperti perkataan banun. Ini semua ni sebab apa? Sebab dia tak cukup syarat tak cukup syarat dengan syarat jamak muzakkar salim yang kita cakap tadi lah. Tak cukup syarat. Sebab apa? Sebab tidak berakal, tidak apa macam-macam lah. Wa kadzalika illiyun, banun boleh juga di'irabkan dengan i'rab jamak muzakkar salim. Begitu juga dengan kalimat illiyun wa ma asbahahu mimma summiya bihi minal jumu', maknanya dinamakan dengan jamak muzakkar salim. Itu jadi illiyun ni adalah isim alam lah. Ala tara, dia kata, tidakkah kamu lihat bahawa anna illiyin fil asl adalah jamak kepada li'illiyin. Li'illiyin lah. Fanuqila an dzalikal ma'na, kemudian dia berpindah pada makna itu, wa summiya bihi, kemudian dinamakan kepada syurga yang tertinggi, wa summiya bihi a'lal jannah, dinamakan syurga yang paling tertinggi. Wa a'riba, kemudian di'irabkan dengan i'rab itu nazaran ila asli, iaitu melihat kepada asalnya. Melihat kepada asalnya. Jadi aliyun tu adalah alam. Kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun. Fa'ala zalika, disebabkan itu dikata idza samaita,
Iza samaita, jika kamu namakan seorang lelaki, rajulan bi zaidun, qulta hadza zaidun wa ra'aitu zaidina wa marartu bi zaidina, fatu'ribuhu, maka kamu i'rablah kama kunta tu'ribuhu hina kana jam'an, ketika mana dia jamak. Okey, ini kalau dia ni lah, dia jamak, kecuali dia murakkab je lah, yang kita sebut murakkab masjid dengan murakkab isnani. Kemudian wa ulatu, kita masuk pula jamak muzakkar, jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim ni tak tepat lah, dia akan sebut bawah ni, dia akan sebut kenapa tak tepat dinamakan sebagai jamak muannas salim. Wa ulatu wa ma jumi'a bi alifin wa ta'i manzilatain wa ma summiya bihi minhuma fayunsabu bil kasrah nahwu khalaqallahu as-samawati wal ard astafal banat. Jadi ulat, sebab tu letak ulat, walaupun dia, kalau kita ikutkan jamak muannas salim ni, dia tidak ada langsung, tak ada kena-mengena langsung dengan muannas sebenarnya. Kemudian tak ada kena-mengena langsung dengan salim. Tak kena-mengena dengan muannas, tak kena-mengena dengan salim. Sebab tu datangkan mula datang ulat lah. Ulat ni maknanya dia adalah mulhaq kan, kalau ikut lihat pada jamak muzakkar salim kan, dia adalah mulhaq sebab dia tak ada kena-mengena dengan muannas dan dia tidak ada kena-mengena dengan salim. Jadi ulat, ni wa ulat adalah wa ma jumi'a bi alifin wa ta'i maziratain. Sebab tu dia meletakkan qaid, ulat ini adalah dijamakkan dengan alif dan ta yang ditambah. Itu qaid supaya ada yang bukan tambah, untuk membezakan dengan yang bukan tambah. Dan apa yang dinamakan dengannya, itu apa sahaja, dia tidak ada qaid, mana dia mutlak, dia apa sekalipun semua dianggap sebagai jamak muannas salim. Tak silap anda, dia tak ada mulhaq. Dia tak ada mulhaq, semua muannas salim itu. Jadi fayun sabu bil kasrah nahwu khalaqallahu samawati wal ard. Jadi as-samawat itu adalah jamak ataupun jumi'a bi alifin wa ta'i mazjilatain. Astafal banat. Al-bab ar-rabi' mimma kharaja 'anil asl, yang terkeluar daripada asl. Ma jumi'a bi alifin wa ta'i mazjilatain, iaitu dijamakkan dengan alif dan juga ta mazjilatain, kahindat wa zainabat. Fa innahu yunsabu bil kasrah, maka dia mansub dengan kasrah. Sepatutnya dia mansub dengan fathah, tapi dia mansub dengan kasrah. Jadi niyabatan 'anil fathah, menggantikan daripada fathah. Taqul ra'aitul hindati wa zainabati, qala Allah Ta'ala khalaqallahu as-samawati wa astafa al-banati, fa amma fi ar-raf'i wal jarri fa innahu 'ala al-asl. Taqul ja'a al-hindatu fatarfa'ahu bid-dhamma wa marartu bil-hindati fatajurruhu, apa, jarra yajurruhu, tajurruhu bil-kasrah, fatarfa'ahu bid-dhamma fatajurruhu bil-kasrah. Jadi ikut pada asal, tak ada masalah. Yang masalahnya ketika mana dia mansub saja, dia menggantikan baris atas. Wala farqa baina an yakuna musamma hadzal jam' muannasan bil ma'na. Tidak ada beza, dia kata sesuatu itu dinamakan dengan jamak ini dengan nama muannas dengan makna dia, walaupun makna dia adalah muannas ataupun bukan muannas. Contoh dia kata hindun. Hindun ni dari segi lafaz dia, walaupun lafaz dia kira makna dia adalah muannas lah, hindat. Ataupun adanya huruf ta, mana lafaz lah, seperti mana talhah, talhat, tetap juga diarabkan dengan muannas salim. Ataupun apa tu, bimazid alif wa ta, bimazid alif wa ta. Au ta wal makna, mana dua-dua dia, ta dengan makna jami'an, ka fatimatu wa fatimat. Ataupun dengan alif maksurah, seperti hubla dengan hublayat. Ataupun dengan mamdudah, mamdudah ni maknanya alif yang panjang lah, jadi sahara jadi sahrawat. Au yakunu musammahu mudhakkaran, ataupun yang dinamakan itu, ataupun orang yang dinamakan itu adalah muzakkar, seperti man istablun, ataupun istablat, hamamun jadi hamamat. Istabl ni adalah apa nama, kandang kuda, kandang kuda.
Jadi biasanya bila benda ni boleh dijamakkan dengan apa? Dengan jamak muzakkar salim lah, kan? Dirham, dirhamat dan sebagainya. Hammam, jadi boleh i'rabkan dengan hammamat, dia tak i'rabkan dengan muzakkar salim lah. Wa kadzalika la farqa, begitu juga tidak ada beza, dia kata. Maknanya dia tak ada kena-mengena langsung dengan muannas. Nak khabar pada awal tadi, sama ada ta ke tak ada ta ke, cumanya kebanyakannya muannas tergolong di dalam mazid bil alif wa ta. Wa kadzalika la farqa baina an yakuna qad salimat, maknanya tak ada kena-mengena dengan salim lah, tak ada kena dengan muannas. Dia kata tidak ada kena-mengena dengan salim. Binyah maknanya ejaan lah. Binyatun wahidatun, selamat binyatu wahidihi. Okey, selamat dia punya binyah yang sama, dia kata. Wahidihi maknanya yang daripada mufrad dia kepada ketika mana dia jamak. Seperti dia kata kadhahmatin dhahmat, maknanya tak bertukar. Dhahmah dhahmat, ataupun taghayyarat, ataupun bertukar, dia kata. Maknanya salimat atau taghayyarat. Kasajdatun, jadi sajadat asalnya sukun jim, tetapi tiba-tiba bila dijamakkan dengan jamak mazid alif wa ta, dia bariskan huruf jim. Jadi tak ada kena-mengena pula, dia kata, dengan salim. Hubla, hublayat, nak tambah pula ya pula, bertukar pada alif maksud jadi ya. Sahra, sahrawat, maknanya tukar lah, semua bertukar tu. Ala tara anna al-awwal, tidakkah kamu melihat yang pertama itu sajdah muharrakun wasatuh, iaitu dibariskan di tengah, iaitu sajadat. Yang kedua pula iaitu hubla qulibat alifuhu ya'an, maka bertukar alif tadi menjadi ya. Wasalis, yang ketiga pula adalah sahra, berubah hamzah dia kepada wawan, daripada sahra iaitu hamzah, waw, hamzah bertukar menjadi waw. Walizalika, disebabkan itu aku tukar, dia kata. Adal tu maknanya dia, aku tukar, dia kata. An qauli aktsarihim, pendapat kebanyakan ulama mengatakan jamak muannas salim, kepada an qultu mengatakan al jamak bil alif wal ta, supaya aku umumkan li a'umma jam'al muannas salim wa jam'al muzakkar wa ma salima fihi al mufrad wa ma taghayyara, iaitu aku umumkan jamak muannas salim dan juga jamak muzakkar yang boleh dijamakkan dengan tu, wa ma salima fihi al mufrad, dan apa yang selamat daripada mufrad dia dan apa yang berubah. Maknanya dia ada juga jamak muzakkar sebenarnya, macam contoh macam talhat, jamak muzakkar sebenarnya. Talhat tu adalah jamak muzakkar, tapi dia adalah alif dengan ta. Begitu juga dengan yang salam, dengan yang salima, kan? Contoh macam dakhmah jadi dakhmat salimah, yang taghayyar contoh macam sajdah ataupun ubla dan sebagainya. Maka semua itu dimasukkan sekali di dalam jamak, iaitu jamak bil alif wa ta mazidatain. Wa qayyatu, dan aku mensyaratkan al alif wa ta biziyadah, dengan apa ni? Dengan adanya penambahan, iaitu dengan perkataan penambahan itu adalah qaid. Penambahan itu adalah qaid ataupun syarat. Liyakhruja, supaya terkeluar daripadanya nahwu baitun dan abyat, baitun dan amwat. Banat ni memang jamak muzakkar salim, jamak muannas ataupun dipanggil apa? Jamak muannas salim. Banat adalah jamak muannas salim. Fa inna ta amwat, fa inna ta fihi ma asliyah, dan ta padanya adalah asliyah. Fayunsaban bil fathati al asl, maka dimansubkan kepada fathah pada asalnya. Maknanya tak boleh bagi bawah lah, mansub dengan bagi bawah tak boleh, sebab dia bukan jamak alif dengan ta. Taqul sakantu abiyatan wa hadartu amwatan, qala Allah Ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum. Begitu juga dengan perkataan qudah, begitu juga dengan perkataan ghuzah. Qudah ni jamak kepada qadi lah, ghuzah ni orang yang berperang, kan. Fa inna ta, pada perkataan ta itu fihima, walaupun dia penambahan, tetapi alif di situ adalah asliyah. Alif di situ adalah asliyah, li'annaha munqalibatun an aslin, kerana dia bertukar daripada asal. Ala tara, tidakkah kamu lihat bahawa asalnya adalah qudayah, ghuzawah, kerana dia daripada perkataan min qadaitu wa ghazawtu. Jadi maknanya ya itu bertukar menjadi alif, ataupun waw itu yang bertukar menjadi alif. Maknanya dia pada segi apa dia? Dia segi kaedah mengatakan apa dia? Iza taharraka qabla al-waw, taharraka waw wal alif wal waw ya wa qablaha mutaharrik quliba
alifan. Kan? Jika berbarisnya waw ataupun ya, kemudian sebelumnya berbaris juga, maka bertukarlah waw ataupun ya itu menjadi alif. Itu dari segi kaedah saraf lah. Kaedah saraf. Falamma taharrakat, ketika mana waw itu berbaris, wal ya itu berbaris. Ni dia punya kaedah dia. Falamma taharrakat al waw wal ya wa fatah ma qablaha, kemudian sebelum dia berbaris juga, qulibat alifain. Ini kaedah dalam saraf. Falizalika, maka yunsaban, maka dia dimansubkan dengan fathah alal as, taqul ra'aitu qudatan wa wuzatan. Ra'aitu qudatan wa wuzatan. Ini kan boleh masuk dalam sarf dengan amsalah khamsah. Tapi tak apa, kita berhenti sini. Kalau kita takut yang sedap sikit, biar kita baca relax sikit. Ada soalan? Saya tak faham yang sinuna tu. Kiranya asal dia sanawun, lepas tu hazaf waw, iaitu waw jadikan sanatun. Tone tu penambahan ewat, tak ewat. Jadi sinuna ni waw tu waw asal lah. Waw asal. Tone tu ewat. Dekat sinuna tu dia sinuna tu bila kita nak jamakkan jamak muzakkar salim boleh. Kita nak jamakkan jamak muzakkar salim boleh. Dalam bab ni boleh, tapi dia bagi mulhaq lah. Dia samai jugalah. Dia samai juga. Boleh. Dia katakan boleh dalam bab dia. Tapi yang setahu ana, seleloknya kita tahu perkataan lah. Sebab dia bukannya sebarangan lah. Akhir dia bab benda ni ilmu saraf Kalau disebut pun disebut, dipanggil ilmu istitrad. Disebut dalam ni pun, disebut izul semua ni, ini adalah istitrad. Istitrad ni maknanya menyebut bukan bab dia, tetapi yang berkaitan dengan dia. Bab ni adalah ilmu saraf ilmu saraf, cerita ilmu saraf. Tapi walau macam mana pun, akhir sekali awak kena rujuk kamus lah. Merujuk kamus. Semua ni kamus lah. Kecuali benda tu memang jelas, benda tu memang dibolehkan. Ini semua kamus lah. Tapi ta itu tak iwat lah. Tak iwat menunjukkan bahawa adanya waw yang mahzuf atau waw yang mahzuf lah. Ada soalan lagi? Minggu lepas tu anda minta maaf, satu tanda satu berlawan tu waw tu waw tak, dhamma tu tanda iltiqa sakinain, khulus daripada iltiqa sakinain. Anda sebut dah tu, tapi cuma tak yakin. Anda sebut pada Najmi khulus daripada iltiqa sakinain, tapi anda tak yakin. Bukan dhamma fa'il. Waw tu waw fa'il. Anda tak dah buka lagi pada kitab apa? Tangguh lah, hari tak boleh buka juga. Kitab apa nama tu, kitab Syekh Khalid, syarah pada Awdah. Tasrih. Tak buka-buka lagi tasrih, sebab tasrih mengatakan bahawa dia adalah apa? Dia adalah waham daripada ataupun sahu daripada Syekh bin Hisham. Sebab kalau ikutkan itu waw fa'il. Kalau waw fa'il maknanya tak ada masalah dari segi lafzi kalau kita katakan itu. Tapi sebab dia kata sahu daripada Syekh, dia kata sepatutnya ini diletakkan dalam bab muqaddar sepatutnya diletakkan dalam bab muqaddar. Tapi yang nak buat tu betul, alhamdulillah. Yang nak buat tu betul. Yang tu maknanya kita kena hazafkan nun tu, pasal dia akan jadi waw nun mati. Jadi 3 yang mati. Kemudian bertemu pula nun mati taukid dengan nun hidup taukid. 6. Jadi 4 pula. Jadi tak apalah, tawalil amsal ni kita buang lah. Jadi jadi nun kalimah tu kita buang. Jadi tinggal na tu nun taukid lah, nun taukid dengan tu. Jadi waw nun mati. Jadi masalah buang, pasal buang satu waw tu jadi alif. Buang pula alif sebab ada alif mati, waw mati. Kemudian kalau teruskan begitu, waw tu hilang juga. Jadi banyak sangat hilang. Terpaksa, sebab iltiqa sakinain, terpaksa hidupkan waw itu dengan baris dhammah. Terpaksa hidupkan waw itu dengan baris dhammah. Jadi waw tu adalah dhammah itu adalah iltiqa khulus min iltiqa sakinain. Khulus min iltiqa sakinain. Bukan dhammah fa'il.
Yang lain tu yasuddunaka apa semua tu tak ada dhammah. Dhammah fa'il. Dia samalah apa tu dalam Quran banyak kan. Betul kalau ikut la tarayinna begitu juga, la tarayinna begitu juga, dia adalah bawah tu adalah untuk tiqaq sakinah kan, macam takhshawunna semua tu samalah kan, semua perkataan sama. Bahasa ni patutnya la takhshawna la tublawna, sepatutnya bagi atas kan, sebab dia adalah maksur. Ada soalan ni? Ustaz, yang ini pas tu pasal lam mustamir dengan lam munqati', apa maksudnya? Mustamir ni maksudnya dia apa? Dia menafikan mustamir lah. Menafikan berterusan. Maknanya dia tidak, contohnya kata lam aktub, maknanya sampai sekarang pun saya tak menulis. Mustamir lah. Macam dia panggil bila qata', bila munqati'. Dia kata munqati', maknanya munqati' lamma aktub, maknanya mungkin lepas tu dia akan menulis. Mungkin lepas tu dia macam tu, lamma adkhul, maknanya sa'adkhul. Macam dia kata tak sampai lagi, aku akan sampai. Itu maksud dia. Itu munqati' dengan mustamir. Itu beza di antara lamma dengan lam. Walamma yaqdima amara kan. Masih lagi tak dihukumkan kepada dia. Maknanya lepas dia akan dihukum kan. Di mana dia akan jadi munqati'. Sebab anda pun pernah ingat mula munqati' sebab dia macam terbalik. Ni macam terbalik, istilah dia macam terbalik, seolah-olah macam lama itu yang munqati', sepatutnya lam itu yang mustamir, tapi sebenarnya Arab tu betul lah, fikiran kita yang terbalik kan, kita kena ikut lama lah. Okay. Sebab dia tidak mengaku tidak tu kan. Ada lagi? Satu last tak ada? Banyak tak ada? Okay, jazakumullahu khairan katsiran. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu depan. Sa'ilin al-Maula tabaraka wa ta'ala an yufahhimana wa 'allimana wa yaftah 'alaina futuhal 'arifin. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran.